Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita ramai-ramai kita mari berselawat di atas junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mari selawat di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga Nabi Banu Hashim wa Banul Muttalib. Dan beramai-ramai kita berselawat di atas pengorbanan lagi pula daripada perjuangan Islam daripada Al-Muhajirin wal Ansar. Supaya kamu nak uyak satu cerita. Buku ngaji lah sebab adik-adik kita duk belajar ramai daripada budak-budak tarika ni. Tarika ni sebab itulah apa kata Arab kata, gapo Arab katanya, ya katanya Al-Kitab, orang panggil An-Nuqushu fil Hajari. Kita melukiskan pada batu. Ini terlebih lekat daripada kita melukiskan pada kayu dan pada lain-lain. Supaya tu juga kita hajarkan budak masa kecil-kecil, yakni masa tadika. Ini dikatakan tapak yang kita mentapak mengasaskan Islam. We kenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. We kenalkan anak Nabi berapa orang, laki-laki 3 dan perempuan 4. Kita melukiskan masalah ilmu agama pada masa mereka kecil-kecil ni, maka sangat-sangat terlekatnya ilmu seperti kita melukis di satu batu. Sebab tu ulama katanya al-kitabah ataupun an-nuqushu fil hajari, yakni kita melukiskan satu lukisan pada batu. Ini terlebih kemah, terlebih kejap daripada kita melukiskan pada lain. Ibu bapa dirahmati, orang ngaji ya kena ngaji lama. Pas lebih-lebih adik kita nak buat ke mana? Sebab tu aku nak pesan kepada ibu bapa semua, anak kita nak jadi apa? Anak kita di hari ni, lepas tu hamba tanya saat ni, Tok Imi tajuk apa nak bagi kamu ni? Dia kata tajuk terbebas. Bebas ke apa nak kecek? Gapo? Orang panggil tajuk saat ni tu bebas. Lagi pula luah ikut nak kecek. Malam ni hamba nak kecek buku ngaji dulu. Kerana di hadapan saya ni ramai budak-budak, ramai pelajar-pelajar. Pada harap pada ibu bapa ni nak wi anak ke mana? Hadaf kita, tujuan kita nak wi anak kita jadi alim ulama ke? Ataupun nak wi jadi anak kita hafizul Quran ke? Ataupun nak anak kita jadi bomo ke, jadi anamai, ataupun jadi wiswa, ataupun jadi gawa lagi fai banci ke mana? Kita nak anak kita ke mana ibu bapa? Maka kita melukiskan pada ketika kecil-kecil. Masalah bodoh tak ada pelik. Masalah ngaji tak jidih ni tak pelik. Tapi yang peliknya ketika kita ngaji ni, kita tu patuh pada guru setara mana. Ini mau nak kecek ni ramai sebab orang kita tak faham tujuan ni. Mau nak kecek dengan ibu bapa, anak kita satu hari dia nak lebih, dia nak jadi ulama, dia nak jadi hafizul Quran yang tertinggi yang mulia. Dia bersangkut kepada guru-guru yang mengajar dia semenjak daripada tarikat. Adik-adik semua ni tak boleh lupa ni guru tarikat sama ada ustaz, ustazah. Misalnya adik pergi ngaji jadi ulama, jadi alim, jadi hafizul Quran. Ustaz dan ustazah duk mengajar kita daripada alif bata ni, hak ni lah hak paling besar sekali. Sebatas lidah daripada kecil ni hak paling besar sekali. Sebab tu ngaji ni kita tengok satu ketika Ibnu Hajar yang ngaji sampai 40 tahun. 40 tahun Ibnu Hajar ngaji 40 tahun. Kemudian dalam ketika ngaji dia 40 tahun ni dia rasa bodoh. Kawan guru dia tu ngaji alim bih dah. Dia 40 tahun duk pondok, duk ngaji kot turu, tak ada boleh lah mana. Maka Ibnu Hajar, sebab apa panggil Ibnu Hajar? Tajam nak yak soso. Malam ni kita nak goyak tetengah cerita Ibnu Hajar. Lepas tu kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengumpulkan kita pada satu tempat ni. Ibu bapa, kita duduk depan masjid ni akan jadi saksi kita ni. Pak kayu duduk tepi ni akan royak kata Minah ni mendengar ceramah lah ni. Pak kayu tepi ni, pasir tepi ni kata Allah mari dengar ceramah. Si Khalid mari dengar ceramah. Si Qasim mari dengar ceramah. Semua benda-benda yang ada di tepi kita, sama ada benda yang nyawa, benda tak nyawa,
benda yang boleh kecek, tak boleh kecek, semua benda tepi ni akan jadi saksi kita di hadapan Allah. Kata Mina, kata Tija, Timur ataupun Zakaria, Qasim, mari dengan ceramah agama di kampung Teluk Kebon ni. Kemudian ibu bapa Syekh Ibnu Hajar, dia ngaji 40 tahun. Tapi dia rasa ta'lim supaya kita masuk pondok sekali dengan saya 10 tahun. Demo boleh baca kitab Nahu, demo boleh baca kitab Usul, demo boleh baca kitab Tasawuf, demo boleh baca kitab Sorah. Kita ngaji supaya demo, tapi kita nak royak tak boleh. Kemudian Syekh Ibnu Hajar ni apabila dia ngaji jadi lagu ni, dia lari masuk bukit berapa. Ni ke tengah-tengah kita biasa dengar cerita ni dah. Syekh Ibnu Hajar dia lari masuk bukit buku apa? Buku yang sedih daripada yang ngaji lama, lagi pula yang ngaji ta'lim. Ngaji ta'lim. Deh, apabila yang ngaji ta'lim, dia lari masuk le bukit. Nak mati, tak mudah dah. Ngaji pun bodoh, ngaji pun tak reti, demo pun ngaji potong dia habis. Dah, dia rasa tak reti. Dia lari masuk bukit. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ibu apa? Dia duduk cokong di atas batu. Kama dia Tuhan nak hidayah dia tengok air duk titik. Air duk titik di atas toko batu, satu batu duk titik tak di atas batu. Kama dia titik air itu, batu tu dikatakan sangat-sangat keras. Air itu sangat-sangat lembut. Tapi dengan lama ke lama air duk titik di atas batu tak batu yang keras, dengan sebab air duk titik tu lama, batu tu jadi lekong. Batu keras, air lembut, tapi air duk titik tak di atas air. Saat ni air duk titik dalam batu tak tu dah. Dengan lama ke lama batu yang keras ni sampai jadi lekong. Kemudian Ibnu Hajar apabila ia tengok Allah Ta'ala hidayat dia, dia tengok air yang lembut, dia titik di atas batu yang keras, dengan kelama dia pun faham situ nak kata sekerah tara batu, air yang lembut duk titik atas sampai jadi lekong. Supaya tu juga kita orang ngaji, sama ada kita tu payah, kita tu benuk, kita saat ni tu payah ngaji, payah benuk dah. Dalam ngaji payah boleh, tapi dengan kita ngaji lama ke lama Allah Ta'ala akan buka pada kita ibu apa. Adik-adik semua jangan lemah dalam ngaji dah. Lepas tu dia klik ngaji semula. Ibnu Hajar dia klik ngaji semula dah. Ngaji semula sebab dia tengok air duk titik dah batu selama-lama saat ni sampai jadi lekok batu. Dia ngaji semula sampai jadi aling besar. Kemudian apabila jumpa di antara perkataan fiqh dan fuqaha, berarti molek berapa? Fuqaha apabila bertua di antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli di dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Apa nak contohnya? Contohkanlah orang semaya jemaah. Ni perkataan di antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar, sama-sama orang bawa mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masjid hari Jumaat. Dan hari Jumaat, apa nak contohnya hari Jumaat? Nawayak kata orang tua ngaji lama, kemudian di antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, kemudian dua ni sama alim, tapi Syekh Ibnu Hajar yang orang alim lagi tua, Syekh Ramli ni yang muda sikit daripada Syekh Ibnu Hajar. Tapi bab fiqh tika masa semaya Jumaat. Maya Jumaat dah. Semaya Jumaat pak. Kemudian Tok Khatib baca khutbah. Tok Khatib baca khutbah mana? Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tok Khatib duk baca khutbah tahsijid. Kemudian ketika ni Ibnu Hajar kata kena dengarkan akan khutbah saat itu dengan secara fi'li. Faham tak cara fi'li? Kena dengarkan masalah khutbah masuk dalam telinga kita
sebutir. Walaupun dengar suara hingga bangang kereta atas batas, pasti Tok Khotib nak baca tebah, masuk sutir dalam telinga makmum. Ini perkataan bagi Syekh Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar sangat-sangat cumak di dalam perkataan dan masalah dan petua. Ada apa masalah Syekh Ramli? Syafi'i juga ni. Tapi Syekh Ramli kata apabila Tok Khotib baca tebah, dengan tebah tu apabila hingga bangang suara kereta tu bobrai, dia kata sekadar bil qauli, tak apa dah, tak dengar sebutir pun tak ada apa. Dia kata sah dah ketebah bagi Tok Khotib. Ini nak kata perkataan berlawan dan berkhilaf dan berselisih di antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Ini nak kata orang tua pada ilmu dengan orang star pada ilmu, ia berlain ni. Orang ngaji lama dengan orang ngaji star, ia lebih orang ngaji lama. Pasal mau nak royak pada ibu bapa malam ni. Kalau anak kita ngaji nak mudah ibu bapa dah. Ibu bapa boleh ajar ni ya. Amal nak besar sikit. Dia royak dah patut ibu bapa besar. Anak kita sudah ngaji, mula-mula nak ngaji, siapa yang nak benar dah. Ngaji kau tak reti, ngaji pun benar, ngapa apa yang ingat Kak Zah royak pun payah, ustaz royak pun payah. Lepas tu budak payah ngaji nak buat baik nak ibu apa. Ni budak saja ramai tak pemba ni mau nak kecek hak budak-budak lu. Tagi orang tua pun ada juga. Dah. Budak hak payah ngaji. Budak hak ngaji benar. Budak hak ngaji payah masuk, ngaji jadi lambat. Hak ning orang tua kena pergi cari wahting dengan wazabik nisai madu, uya nak akil. Cara ni. Kalau anak kita, anak dia mulai ngaji sekali dua kali masuk dah ngapa? Anak Nabi-Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ngapa dah? 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Lepas tu anak Nabi 7 orang ni mati sebelum pada Nabi mati ni orang. Nabi tak ada mati, anak yang mati pergi mana? Pertamanya siapa dia anak Nabi? Pertamanya siapa dia? Qasim. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada pernah kecek tinggi ni adik-adik ramai dak pembo ni. Anak Nabi hak mula-mula nama Qasim. Sebab tu orang Arab di Madinah, orang Arab di Mekah panggil Nabi Abul Qasim. Gelar orang panggil kunyah dengan Abul Qasim, sidin dengan Abul Qasim. Sebab apa? Orang Arab apabila anak ia tu anak sulung nama Qasim, ia panggil Abul Qasim, bapa Qasim, ayah Qasim. Kalau anak dia tu sulung nama Zainab, ia panggil Abu Zainab. Kalau anak dia nama hak tua tu nama Khalid, Abu Khalid. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi digelarkan oleh orang-orang Arab dengan kata Abul Qasim. Hak pertama, anak sulung Qasim. Anak yang kedua bagi Nabi Tina, nama Zainabun. Zainab. Ini bini siapa ni Zainab ni? Bini bagi Utsman bin Affan. Yang ketiga, anak Nabi yang betina yang perempuannya ialah Siti Ruqayyah. Ruqayyah ni pun dikatakan isteri bagi Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman mula-mula nikah dengan Ruqayyah. Sahabat pak gaya, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Dua orang ni jadi tok tua Nabi ni. Abu Bakar tok tua Nabi sebab anak Abu Bakar Siti Khadijah, Aisyah boleh kepada Nabi. Dan anak Umar ialah Hafsah jadi isteri Nabi. Tok tua Nabi 2 dan menantu Nabi 2. Kemudian Sayyidina Utsman boleh anak Nabi 2 orang. Yang pertamanya anak Nabi hak boleh pada Sayyidina Utsman yang mula-mula Sayyidah Raqiyah. Raqiyah ni duduk dengan Sayyidina Utsman lama ke lama sakit mati. Lepas pada mati, Nabi bui pula seorang lagi anak dia nama Zainab. 2 orang hak boleh pada Sayyidina Utsman, dikatakan setengah daripada Al-Khulafa'ur Rasyidin. Sebab tu Nabi gelar kepada Sayyidina Utsman apa adik-adik semua? Dzun-Nuraini. Ingat sahabat pak Nabi gelar masing-masing nah. Sayyidina Utsman Nabi gelarnya Dzun-Nuraini. Orang yang mempunyai 2 cahaya. 2 cahaya, 2 nur. Nur yang pertama ialah Sayyidina Utsman menikah dengan Sayyidah Raqiyah. Yang kedua menikah dengan Sayyidah Zainab. Sebab tu Nabi gelarkan Utsman kata Dzun-Nuraini.
Dan pula satu lagi hak boleh anak Nabi ialah Sayyidina Ali karramallahu wajah, boleh kepada Fatimah, Qasim, Zainab, Raqiyah dan Fatimah Ummul Qusum. Lepas Ummul Qusum ialah Abdullah. Yang kena Abdullah, Nabi gelar Abdullah mati tika kecil-kecil ni nama apa? Nama At-Tahir ataupun At-Tayyib. Yang ketujuh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak bukan Siti Khadijah, ialah Ibrahim. Ibrahim seorang ni bukan anak kepada Khadijah. Bukan Khadijah jadi mak yang melahir mengandungkan Ibrahim. Bahkan mak Ibrahim ni ialah kena kepada orang Mesir nama Maria Al-Qibtiyah. Ni adik-adik semua. Hei, ngapa anak Nabi boleh pahala tak? Boleh pahala. Pada duk mengapa nama darah, bukan ngapa nama anak Nabi. Kadang-kadang ngapa darah bola ni. Ingat masuk lepala anak Nabi tak ingat. Kan? Puak-puak kita lah ni ya banyak. Hak duk pergi kok mama ni budak duk lekat telefon. Pahala ni lekat telefon sekarang tak apa lagi, duk dekat geng selok. Selok siapa mau ngapa? Geng selok main judi dalam telefon. Lepas tu mau nak wayak selagi bapak lala ni, kalau budak kecil-kecil umur 3 tahun kalau duk wi telefon kuat-kuat, nanti anak kita tak boleh kecek, tak boleh tutup, tak boleh. Siapa dia? Payah kerja wi telefon ke anak-anak duk tengok telefon mi pagi pagelak. Golek ke anak demo ni payah nak bertutur, payah nak kecek. Siapa dia nak wi anak tu mudah tutur, mudah kecek, tak usah wi telefon mana. Lepas tu anak kita wayak dah saat ni dah sahabat pak lu mau nak kecek. Al-Khulafaur Rasyidin. Sebab kita duduk dalam bulan dilahirkan Nabi. Allah Subhanahu wa taala kata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh sampai bagi kamu pada rasul kamu contoh tauladan yang baik. Kamu ni ibu bapa kita nak wi anak kita juru, nak wi anak kita jadi soleh, nak wi anak kita jadi baik. Kita didik macam siapa? Yakni kita kena didik macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu bapa. Kita kena asuh anak kita, tarbiyah anak kita kena tarbiyah cara Nabi. Tapi kita di hari ini kita tarbiyah cara Yahudi. Hajar anak kita makan lek tangan kiri, tak wi makan lek tangan kanan. Lepas tu kita hajar anak kita baca dak bismillah ketika kita minum air, tak ada hajar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar pada kita minum tangan kanan. Jangan nyawa di dalam air. Ini cara Nabi, ini sunnah Nabi, ini orang panggil jalan dia Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat pak Nabi kata Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa addu bin nawajiz. Ni Nabi besar pada kita. Pak Nabi ada kata pada satu hadis, taraktu fikum isnatain. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Gapo Nabi tinggal pada kita ibu apa? Yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua Nabi tinggal kepada kita Al-Hadis, ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ni berapa kita baca kedak Quran. Le rumah kita tu. Rumah siapa tak baca Quran, rumah siapa tak ada zikir, Nabi kata rumah tu kal baitil kharibi, serupa dengan rumah yang runtuh. Ibu apa? Rumah mana banyak setan, banyak iblis. Boleh cek mau nak besar mudah-mudah ibu apa? Kalau kita masuk dalam rumah kita wasa ke depan. Ni cara tua nah. Ibu bapa Fatimah dah. Jadi kalau kita masuk dalam rumah kita wasa ke depan. Masuk dalam rumah kita wasa kenali. Masuk dalam rumah kita wasa takut. Masuk dalam rumah kita perasa supaya orang duk turut kita. Masuk dalam rumah kita perasa lah supaya orang. Ini boleh cek kata rumah kita ada benda-benda tak baik, benda-benda cemar, benda-benda iblis. Orang teluk kebal semua. Kerana aku duduk dalam rumah kuasa naling Kerana aku duduk dalam rumah aku tak ada apa. Dia orang pun tak ada apa. Tapi kuasa ke depan semua dah latih. Kadang-kadang kuasa naling malam kuasa gerak bulu rumah. Ini tak apa. Ini kita boleh kenal dalam rumah kita tak ada Quran,
Dan pula dalam rumah kita tak ada baca Quran, dalam rumah kita tak ada malaikat-malaikat rahmat, dan rumah kita tu penuh dengan para syaitan dalam rumah kita. Lepas tu cara kita nak ukar lagu nama nak ayat tu cara-cara. Kalau rumah siapa ya ada macam ni, lepas tu orang ni tidur mimpi sama, mimpi budak halus. Mimpi duk malam budak. Lama budak mimpi pagi sampai jerah. Tidur pada lama budak. Duk pipai budak. Ataupun dia kena duri. Dia kena paku, dia mimpi kena paku, kena duri, kena pisah, kena cok, kena bajak. Ataupun yang mimpi sana ke? Mimpi dia duduk dalam jambai semua. Dalam mimpi dia main kalau jambai semua. Dalam tandas semua. Dalam tempat cuma semua. Ataupun dia mimpi kena hambak di gajah, di kera, di beruk, di anjing, di apa semua. Ini boleh cek ke apa ni? Ini boleh cek rumah kita tak molek dah tu. Rumah kita ada sihir dah tu. Rumah kita ada benda tak comel dah tu. Benda rumah kita tu orang panggil ada benda-benda tak comel. Pas rumah orang ni tak seni. Ngatuk laki nak balas semua. Bini kecek lembut tu laki dengan panas. Kadang-kadang tok laki dengan panas, dah tok laki kecek lembut, bini dengan panas. Anak-anak jadi degil pi, jadi tak reti pi. Kecek gapo tak dengar. Ni kita kena kenal dah rumah kita ada gapo apa. Ni cara kita nak ukar anak kita keras perut weh. Gana anak kita tak dengar kata weh. Gana anak kita tak dengar cakap pek. Sabut juga. Orang seni bukan duk di duit berapa. Mai cai ngan ye kon roi man tak sebai. Mai cai. Bukan orang duit banyak seni. Bukan orang kaya seni, bukan orang rumah besar seni. Ya seni dalam rumah apabila at-tafahum, faham di antara suami isteri, faham anak-anak, anak jadi orang soleh salihah. Ini nak timbul kesenengan. Walaupun ya duit tak banyak, kereta tak besar, kereta tak mewah, rumah tak besar, tapi laki bini sepahak pergi mari. Anak jadi berjuruh-juruh, anak ngaji agama. Kita sendiri hidup Quran di dalam rumah. Rumah hari ni akan timbulkan seri, timbulkan meriah, timbulkan kesenengan dalam rumah. Siapa ya nak pergi rumah, baiti jannati, rumah pu syurga aku, rumah kebahagiaan bagi aku, kena buat amal. Kena buat amal apa? Bukan duduk saja nak timbul meriah nah. Tengok sejik sebab apa kita masuk sejik seni. Sejik ni kalau hidup amalan, lepas maya Jumaat ada wirid, lepas maya Jumaat ada baca Quran, lepas maya Jumaat ada ngajar. Sejik ni orang panggil ada seri, ada cahaya, ada nur, ada orang panggil bahasa ketenangan kerana penuh dengan para malaikat. Rumah siapa kalau rasa serabut, sakit kepala serabut, anak tak reti, anak panas pedih, anak tak dengar kata, boleh cek rumah kita tu tak ada benda molek tu, benda setel-setel saja lah rumah kita. Bapa kati molek dah rumah kita. Sebab banyak dalam rumah tak seni. Duit belana tapi serabut. Duit belana tapi panas pedih. Duit belana kecek dengan orang Tino tak kena semua. Ada satu orang Malaysia mari muah-muah minggu 2 minggu lepas ni. Orang kaya apa? Orang kaya. Fuak kita ni maksudnya tak payah juga. Demo ni kerja ni dalam seminggu dia boleh 1 juta. Ni kerja seminggu 1 juta, bukan sebulan, bukan setahun lah. Hasilnya ia seminggu 1 juta. Tapi duduk dengan bini tak boleh panas Cuma dia duduk dengan bini dia tak boleh hidup panas. Dia kecek pak jadi wah. Tengok bini balik mata gelisah. Bini pun tak wani nak kecek. Duit banyak seni tak? Dah. Dia boleh hasilnya seminggu 1 juta lebih. Seni tak? Nak ayat kata seni bukan duduk di duit. Seni duduk di sepahak. Di antara suami, isteri, tok laki dan bini, anak-anak. Dia baru timbul kesenangan. Lepas tu orang ni dia buat mana? Dia mari jumpa dengan mu yang tahu apa-apa ni. Jadi panas saya tok tua kita, bini pun jadi panas saya. Apa panas saya? Nguk-ngik. Kemudian dia mari rumah hamba duk kecek sorak dengan hamba saat ni tu. Dok kecek mari kita pun buat air tawar wi ke dia ke apa siap kita ni. Dia kelik betul tu. Kelik siapa ke betung saat ni batu 38. Dia masuk le rumah dia mana? Bau busuk. Lepas pada dia mari mahmah tu, dia kelik gi bau busuk. Bau supaya bangkai mampu, supaya menatai mampu, supaya tikus mampu. Dan lepas tu dia pun membasuh semaya hajat malam Selasa panggil 7 orang ataupun 11 orang. Ni ibu apa kalau dalam rumah kita ada serabut nak bapa nak oyak bleh-bleh. Sama tara kalau ibu bapa susah sangat. Dan
Bapa apa pergi cari ambo. Kalau wak tak hingga dah nak pergi cari. Dah. Kalau demo berasa kata tak hingga dah wak weh. Dah pergi cari tu bomo rasa tak hingga dah. Cari tu bomo rasa tak turun ubat. Lepas tu dia nak turun ubat dia ada cara-cara. Kadang-kadang tu bomo kampung kata apa? Muni staka. Muni hala. Muni angin deka. Muni angin silap. Kena ingat molek. Tu bomo kampung yak ni silap ni. Ni masalah saka bidan ni kena makan ia panggil 3 ekor. Wak ia panggil hingga tak ada hingga. Kau terau. Kau terau wak ia panggil kau terau wak nak tu bomo punya kita lapar. Dah. Pahaya kelewak. Kelewak maya ajak nah ibu bapa nah. Kalau rumah kita ada susah. Amo nak wayak cara-cara mula-mula dulu dah. Wayak sikit-sikit lah. Ibu bapa kena semaya hajat semalam Selasa. Kenapa? Kalau kita nak semaya, nak wi rahmat, nak wi murah rezeki, kita semaya hajat malam Jumaat. Kalau kita nak tolak penyakit, tolak bala, tolak gapo, kita kena semaya hajat semalam Selasa. Hari Senin semalam Selasa, wan can keun wan angkan. Bukan wan angkan keun wan put dak. Hari Senin malam Selasa dengan molek. Lepas tu kita panggil orang masuk dalam rumah kita ni, panggil orang berlebar-berlebar sikit. Panggil orang soleh-soleh. Jangan duk cari orang nama soleh tapi bakal topi sudu tak hati. Saya suka ya. Orang bukan nama soleh, orang soleh, orang baik, buat amalan ibadat sempurna. Bukan hak nama soleh pakai luar kaki siapa. Panggil orang soleh-soleh dalam kampung kita, tengok dalam duk kebun ni, puak soleh, puak berlebar ni apa? Tok Imeh masalah, Tok Khotib masalah. Mari mau kita malam Selasa. Malam Selasa sebab apa hamba suruh ubat tu buat malam Selasa. Tak kira lah puak sakah lah. Hak mari baru ni sakah lah merah, hala kuning, hala hitam. Tak tahu hala pun ya. Lepas tu orang kampung kata kena buat apa? Buat dia panggil mari duk mengua kau mau duk je. Hau. Dah puak lain laupak habis cik. Tak kau. Pak kita tanya dia hala apa? Dia tak hala merah. Hala merah ya. Pak makan dia panggil mereka tak tahu apa boleh kau. Tok bomo suruh masuk setengah, tak masuk setengah dia panggil tu. Patut gini wak dia panggil tak rati kat umuleh kambing kan boleh lembu wak dia panggil lembu panggil wi mau apa engko. Maya malam Selasa. Kenapa suruh malam Selasa? Karena khalaqallah yaumas sulasa al-makruhat. Berarti molek. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala benda-benda tak comel. Benda nyakit kecil manis, benda nyakit tai, nyakit banarau, nyakit makring muklu, makrik taunum. Jadi dengan ngok nai semong, jadi apa? Orang panggil tafsir. Semua nyakit-nyakit tak molek syaitan dan jin semua Allah Subhanahu wa taala jadi hari Selasa. Semua benda tak molek dalam dunia ni. Kita benci seorang-seorang benci kita. Kita deki demo deki kita. Kita kena demo kena kita. Wak benda iblis, wak sihir. Ni semua benda tak molek. Khalaqallahu ta'ala yaumat thulasa al-makruhat. Tuhan jadi semua benda-benda tak molek ini pada hari Selasa. Sebab tu kalau kita nak pubat nyakit tai, nak pubat nyakit kecil manis, nak pubat anak kita tak reti, nak pubat anak kita keras perau, anak kita jadi cat, anak kita jadi cok, anak kita jadi sawai waktu malam, kita panggil orang malam Selasa. Kamar dia malam Selasa ni, perhati mulai berapa? Pagi wah, amal royak sikit-sikit lah. Lepas tu benda ni nak royak semua pun tak boleh royak, dia mana royak tak kena tak. Orang ni 4 tahun boleh. Kamar dia malam kita semaya hajat malam Selasa pangorek perpaisa, tak air 2 bekas. Tak air 2 jak ataupun 2 berdi. Ni kalau dia ada panhal keluarga, panhal dalam suami, panhal dalam isteri, panhal dalam anak, tak air 2 bekas. Wi tu email saat ni jadi tu email tu akad takbir dah. Tika nak akad takbir tu rumah saya dah. Ya Allah ya Tuhanku sepenuh hajatku. Tolak bala dalam rumah tangga aku. Minta wi turun pubat ya Allah. Minta wi turun ubat, minta wi mudah pubat, minta wi temung bomo, minta wi mudah dalam pubat teh. Semua benda-benda tak molek deki ke nak sihir semua, minta wi Allah Taala tolakkan bala-bala. Perak ni.
Kalau rumah kita hara-hara banyak ibu bapa, rumah baru kita banyak tak seni duk jadi serabut semua panas semua, gi semaya malam lasa panggil orang patu rumah orang ni oleh kita jadi serabut ni, emo ular masuk dalam rumah. Wa emo toke masuk dalam rumah. Wa emo bewak masuk dalam rumah. Wa emo ular lidi, ular sawah, ular selak biasa masuk dalam rumah dia. Cuba perhati diri. Rumah dia jadi hara-hara ni oleh ke ular dah masuk. Tak ular bewak masuk, tak bewak toke masuk, tak toke buah hatu biasa masuk dalam rumah dia. Ini isyarat penyakit-penyakit masuk dalam rumah dia. Hatu mula-mula tu seni kerja nak tagak sengak buka kedai trik tamu tu ni. Oh nak tagak bawa buka kedai trik dua tu berat. Tuai pun sakit. Anak kali masuk dalam kedai sakit, kepala gebah tung tubik nak kali ni. Anak kali tak warin, tak berani nak duduk dalam kedai. Tubik dengan begitu. Mek anak kali lain pula, mai duduk tak lekat juga sakit kepala, lari tubik. Mek anak kali lain pula, sakit kepala, lari tubik, tak lekat anak kali. Sebab apa? Sebab penyakit dalam kedai kita. Ibu apa? Maya malam lasa dah mana waya? Belum pada takbir minta sepenuh hajat, tolak bala, sembuh nyakit, turun ubat. Minta wis penuh hajat-hajat kita, lepas tu mudah ubat temung bomo. Lepas tu air 2 bekas tu wak minum manis bekah, wak letak le rumah sebekah. Dah? Hak biar rasa payah dalam rezeki, payah dalam anak saat ni tu payah, anak tak reti dengar, ataupun kita jadi mandu tak boleh anak, ha gi buat. Gi buat tengok. Lepas tu anak kita tu kalau nak mudah ngaji berapa dah? Sudah ngaji hajar anak pergi atas kepala ni. Dah? Ha, hamba nak royak ni. Ni nak wacah budak-budak semua, ibu bapa semua anak jadi tadika ni. Kalau sudah ngaji berapa hajarnya, baca sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Baca 7 kali. Tiap-tiap kali lepas mengaji, guru tarikan ustaz dan ustazah hajar kepada anak murid kita, bila sudah baca, sudah mengaji, sudah apa, kita ambil anak-anak kita, anak kita pergi kepala. Ni guru tarikan semua ada dapat apa ni. Kalau siapa dia nak anak tadika, murid tadika daripada laki-laki dan para puan, nak mudah dalam ngaji, dalam belajar, lepas pada kita ajar, dan kita baca. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ayat ni duduk dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Siapa ya nak anak ingat tak kuat, kalau kita besar-besar pun, kalau nak ngaji tak sewil lupa, baca ni. Lepas tu dah kita baca, belum nak masuk, kita nak baca kitab, nak buka kitab. Misalnya ni kitab kan? Ni kitab. Berapa? Ni kitab. Ni nak ajar cara ngaji. Sebab bapa biasa duk buat dah masuk ngaji di pondok, ngaji di luar ni. Sebab tu boleh tara ni. Sebab kita ada buat amal-amal tu royaknya gini. Belum pada nak buka kitab, gimi asmaya. Gimi asmaya wi cuci hajat anak kita sendiri, gimi asmaya wi cuci. Lepas pada tu belum nak bacakan kitab, kita baca Fatihah sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hingga siapa waladdallin. Amin. Minta Allah, ya Allah ya Tuhanku, minta tunai hajat, minta buka hatiku, aku nak buka kitab nak mengaji. So, yang kedua, dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca je 2 kali. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Berhenti nah. Kalau nak cukup 9 wakaf nak berhenti. ولا يؤوده حفظهما
wa huwal aliyyul azim. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat ayat kursi minta muntolak bala lang ngaji duk jadi pejek, ngaji jadi payah, ngaji payah masuk, minta Tuhan tolak bala tu. Lepas tu baca selawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah memudah, sejuk hatiku dalam mengaji. Cuba pergi buat amal bapa. Lepas tu sudah ngaji supaya mahajar ni, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Pasal lagi mana oyak. Nah, kepada adik-adik tadi kita masa orang tua pula sikit. Karena dia dalam ngaji ni ada setengah budak naling. Kalau pak ngaji hafizah sakit kepala. Setengah. Ada mari jumpa dengan moda dengan ngaji hafizah Merkah, dengan ngaji hafizah Kubai Putak, dengan ngaji hafizah Cabai Pak Wan, ngaji hafizah kawasan kita ni. Budak tino hak ngaji hafizah, golek ke nak jadi wasa takut, wasa derung, wasa kedebar, wasa kenaling, nak tidur tak dengar. Golek ke fak hafizah. Lepas tu fak ngaji hafiz, banyak ke jadi takut, jadi naling, kadang-kadang nak ngapa tak masuk. Kadang-kadang sakit kepala sebelah, pergi hospital, pergi bomo tak, migraine. Dah? Ni nak royak pada adik-adik, patut orang tua pergi royak kepada adik-adik. Kalau adik nak ngaji tak boleh sakit kepala. Sakit kepala tak ada berhenti-berhenti. Maka kita bangun pagi, dah. Bangun pagi kita ambil air penuh segelas. Dah. Ni cara mana oyak ni. Ni mana oyak amalan ni, patut amalan ni pergi buat apa ijazah nak wis semua. Patut kalau wasa jaya pergi jumpa apa sekali tak apa. Kalau wasa jaya dah, baru ni orang tu saat ni tu orang beci dia habis di kampung. Kampung tu bakal beci lah, bakal menyanyi dia, wak hina dia. Lepas tu dia buat amal mana? Bapa royak dalam YouTube amal surah Yusuf. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin sekali baca dia ada wa amat tu wa amat tu dia mari jumpa dengan bapa 2-3 bulan lepas dia kata bapa ambo tak ada nak berubat tak ada nak minta kata ambo nak mari ijazah ambo buat amalan ni kerana kak dia mau beci kok kak banyak dah dulu dulu stay kampung pakak muci kok kak hino kok kak wak nyanyo wak nyenye kok kak bermacam-macam tapi apabila kak ni dengarkan bapa duk royak ayat ni kak buat amal apabila buat amal ni orang saat ni pakak kau lama kau kasih kau sayang kau jadi berserah dengan dia. Lepas tu mana ayat sininya, kalau anak kita sakit kepala kuat berdoa, nak ngaji tak boleh, dia tak boleh kan ni. Dia sakit kepala berdoa, tak ada sakit kepala. Bo ngaji sikit ngapa sikit sakit kepala sebelah. Bo mikir sikit kat perasa sakit kepala. Ibu bapa kena buat gana, ambil air lepas subuh berpenuh. Air dalam ni penuh. Penuh saat ni tu baca Fatihah sekali. Lepas tu baca selawat 3 kali. Lepas tu baca ayat dalam surah Waqiah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddau anha wa la yunzifun. La yusaddau anha wa la yunzifun. Baca 3 kali, siuk dalam air. Lepas pada tu minum air cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum lagu dah. Bismillahi wa ala barakatillah, minum setegak. Jangan nyawa, minum setegak tak dulu. Minum 2 tegak tak dulu. Jangan minum banyak lagi. Lepas tu minum trik 3, gok, jangan nyawa lah air. We tinggal sekat gelas. Minum trik tamu, tegak tamu, tak. Tegak 2 tak. Lepas tu minum trik 3 saat ni tu gok, we tinggal sekat gelas. Kamu ada air hok tinggal sekat gelas ni, make wak basuh muka. Wak basuh muka buat tengok boleh tiap-tiap hari kalau anak kita tu duk sakit kepala, kita di sakit kepala. Orang sakit kepala dia huduh juga nak mengaji tak boleh. Nak belajar tak boleh. Kita sendiri nak buat amal pun tak boleh ibu apa. Gitulah lebih kurang ibu apa amal rakyat sikit-sikit daripada untuk anak-anak kita pada malam ni. Lepas tu siapa ya nak anak ngaji mudah, pertama sekali kena jaga barang becing. Barang becing, bapak kita berari becing lah ni kalau topak dah kan.
Tepung becing saja duk makan lah ni. Sebab tu anak kita ngaji kelotok payah, otak lambat tu sebab duk makan benda becing sokmo. Dah. Kita kena jaga benda tu. Kemudian kita duduk dalam bulan Maulud Nabi ni, bapak kita pun buat maulud dah hari ni, buat maulud selawat sallallahu ala Muhammad. Kemudian kita buat maulud. Kemudian katanya Abu Bakar dan katanya Umar, siapa dia menafkah belanja duit dia untuk buat maulidun Nabi. Bapak kita bakal turun duit sekut dua kut beli lembu untuk nak buat maulidun Nabi dan buat keramaian bagi pelajar-pelajar, bagi budak-budak. Maka kata Abu Bakar dan Umar, man anfaqa, apa dia? Limaulid Nabi. Siapa-siapa belanja untuk maulidin Nabi, maka orang ni sesungguh dia sudah menghidup akan Islam. Dia sesungguh membesarkan agama Islam. Kerana dengan sebab kita buat maulud ni tujuan kat apa? Tujuan kita nak mengikat kita, tamat kita dekat dengan Allah. Kemudian cara jalan untuk nak taqarruban ilallah ni ya banyak jalan. Jalan setengah cara kita nak taqarruban, cara nak mendekat kita dengan Allah setengah daripada kita masuk sembahyang les sejid. Ini satu taqarruban, satu perkara yang mendekati, satu wasail dan tangga untuk nak sapa pada Allah dan dekat pada Allah. Ataupun kita kata jalan nak mendekati kita dengan Allah, kita buat baik dengan ibu bapa kita. Buat baik ibu bapa kita. Pagi-pagi kita klik tengok ayah kita dengan mak kita tua duduk joget. Kita tengok saya dia, kucuk dia, basuh dia, mandi dia, we makan nasi dia dah. Maka orang kasih kepada ibu bapa, taat pada ibu bapa, ini satu wasail, satu tangga, satu jalan untuk dia boleh mendekati kepada Allah. Orang buat rapik dengan ibu bapa, orang mendekati ibu bapa, maka dia tengok ibu bapa dia sayang ibu bapa dia, kasih ibu bapa dia dah. Dia tengok saja ya. Dia tengok dengan kasih sayang, dia rindu pada ibu bapa dia. Maka ulama kata orang ni dia dapat pahala haji dan pahala umrah. Tu. Lepas tu kita tengok back tu ibu bapa. Tengok ayah kita, tengok ibu kita, kita tengok dengan saya dapat peluk dia, mandi dia, boh pedak dia, we makan ke dia. Orang tengok pada bapa lagu ni dia boleh pahala. Tak ada kena buat amal ibadat lain. Karena salah satu daripada ibadat dengan kita tak ada kena buat. Mana ibu bapa? 4-5 perkara. Hak ni tak ada kena semaya, tak ada kena pergi wasfah. Tak ada kena kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi boleh pahala. Tak ada kena kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dah. Salah satu amalan tak ada kena kata Allah. Amalan tak ada kena kata subhanallah. Amalan tak ada kena kata la ilaha illallah. Kita tengok Quran. Mek Quran tengok ya. Quran duk tahmari kita sapu. Quran duk tahmari imah kita di atas bilik kita duk lemari tu, kita ambil sapu. Tak ada baca lagi. Mek Quran tu kita sapu, kita bawa dekat dia, siung dia, saya tengok Quran. Boleh pahala dah. Tak ada baca lagi isi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu pahala syukur pula. Semata-mata kita tengok Quran, Allah Ta'ala wi pahala kita tengok dengan saya, dengan kunjung, dengan hormat. Belum pada kita baca ayat isi kata dalam Quran lagi. Yang kedua, pahala kita dengan kita tak ada kena baca Quran, tak ada kena semayang, yakni kita tengok alim ulama. Misalnya tok guru ada tepi mah kita, tok guru Quran ataupun tok guru pondok lalu pian dak pai kita, maka kita tengok tok guru. Ataupun kita pergi jumpa terus salah tengok tok guru, tengok pada alim ulama. Allah Ta'ala berpahala dah kita. Tak ada semaya, tak ada kata la ilaha illallah lagi. Yang ketiga, tak ada kena buat amal. Apa dia? Yakni kita tengok rupa dan muka ayah kita, ibu kita dengan kasih sayang, dengan rindu, dengan syuk kepada ibu dan ayah kita. Allah Ta'ala berpahala kita seperti kita buat haji dan umrah dah. Yang keempat, tak ada kena semayang, tak kena berzikir, tak ada kena kata la ilaha illallah.
yakni kita tengok Baitullah dah. Kita tengok rupa Baitullah. Tengok Kaabah kita tengok Baitullah. Misalnya kita sudah tawaf kan? Sudah tawaf kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dah. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab benar. Kita mai duk sudah tawaf, duk puju Baitullah, kita tengok kepada Kaabah. Kita tengok kepada Baitullah, maka Allah Subhanahu wa taala pun pahala kita. Pak perkara ni berapa? Amba kecek malam ni pertama sekali tengok Quran. Yang kedua tengok alim ulama. Yang tiga tengok pada ibu bapa kita. Yang keempat tengok kepada Baitullah. Hak ni tak ada kena semaya, tak ada kena bay, tak ada kena kata la ilaha illallah. Boleh pahala dah. Pasti apa hari ni kita sudah buat Maulidun Nabi. Kamu dia Nabi katanya setengah daripada hadis Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat man ahabba Allah ta'ala aksara zikri wa samaratuhu an yazkurahu Allah birahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhu al-jannata ma'a anbiyaihi wa awliyaihi wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi. Tengok hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata daripada Siti Aisyah yang mencerita hadis ni, annaha bosa katanya Siti Aisyah qalat, berkata Aisyah tanya, man ahabballaha ta'ala, siapa ya kasih kepada Allah. Orang kasih ke Allah ni duduk lagu mana ibu apa? Ya rajin tak sejik. Ni dalil orang kasih Tuhan, ya duduk ke mana? Ya duduk ya jannatah. Allahu Akbar. Kalau buat tak kasih ke Tuhan, orang cocok pinggir sikit ya kau. Ya nata cokek pala. Tu buat tak ada kasih Tuhan. Tumpuk macam-macam. Oh cokek pala besar macam-macam dia. Ni buat tak ada kasih Tuhan ni. Buat kasih Tuhan dia pun boleh yang natah ke juluh tak pun yang jatuh tangga kan? Allahu Akbar. Ini orang tanda kata dalam hati ya ni kasih Tuhan. Bapak itu tu macam-macam ni. Kalau buat jatuh kan salah kata apa tu sikit uduh. Ada problem dia mungkin cocok. Cokek. Kalau tua-tua tu hak 3 kerung 3 tahun tu baik ni. Dah. Tapi nak oyak kata orang kasih kepada Allah, ya kasih kepada Allah Ta'ala ni aksara, membanyaklah ia seorang ini zikrahu, menyebut akan dia akan Allah. Tanda bagi orang kasih ke Allah dan orang kasih kepada Nabi, manakah dalil dia saat ni kasih ke Allah dan kasih ke Nabi? Dalil dia tu banyak menyebut kepada Allah. Ya duk saja ya sebut Allah buat apa? Misalnya ya tengok kereta Tabata, dia ingat kepada Allah. Dia tengok bukit, dia ingat kepada Allah. Dia tengok kepada satu perkara, ingat kepada Allah. Kita lah ni dah ingat ke melain. Nak ingat ke Tuhan tika mana? Tika Tuhan pakai oksigen dah. Duk hang ICU. Kalau tak sampai tahap ni tak ingat Tuhan ni. Pas jumpa pergi ziarah di hospital jalan, apa ingat Tuhan aja. Tak payah. Kalau bapa pergi ke hospital, bapa tolong doa kat hamba sikit dah, minta hangga sakit mohon Allah deh. Dah hangga ni nak ke sejik nak maya tak mau tinggal. Bo hangga berat. Taknya masuk sejik hidup nak kata pindah. Tapi nak ayat kata fok hak duk hospital ni lah fok banyak ingat Tuhan. Sebab dia sakit Tuhan wi sakit Tuhan nak wi ingat ke dia. Sebab tu orang yang kena bala dua perkara yang Allah Ta'ala wi ke dia. Orang kena bala ni misalnya dia ni kena kecil manis sampai 400. Darah tinggi sampai 300. Jadi tai kena fok 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Ni orang yang kena ujian dia kena bala daripada Allah. Kama dia orang yang kena bala ni Allah Ta'ala wi gapo dia? Allah Ta'ala wi 2 perkara. Yang pertama orang yang kena bala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ni tu nak ampun dosa dia. Ada. Karena apa ibu apa? Allah Ta'ala tengok timah ni aku nak boh ya serga ni tak tahu buku apa.
ataupun Zakaria Khalid ni kuna berserga tak tahu tak buku apa. Kalau buku kata ya semaya tak ada rajin mana. Kalau tengok kata baca Quran pun tak ada banyak mana. Jadi ku tengok ya tu nak buh ya serga dengan buku semaya pun tak leh. Nak buh ya dalam serga dengan buku ya baca Quran pun tak leh kerana tak ada rajin belaka. Tapi Allah Ta'ala kesia ke dia nak buh ya lain dengan kau. Tapi Allah Ta'ala buat kena. Allah Ta'ala dia sakit. Allah Ta'ala dia sakit apabila dia sakit. Orang sakit pun nak balik tu orang jadi tai teruk-teruk Aduh sakit. Supaya orang jadi kaduk taksim pun nak gerak. Allah sakit di pinggir. Kama dia orang sakit ni. Ulama dan kata dan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut orang sakit. Dia kata Allahu Akbar. Dia kata la ilaha illallah. Misalnya dia duduk hospital, dia kena belah jantung bukan bolong, pati dia sakit bekas bolong tu dah. Dia kata Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia 12 tahun sekali dia kata Allahu Akbar. Pahugi berapa? Orang sakit Tuhan nak puh ya serga buku semaya ya tak ada rajin. Buku baca Quran pun ya tak ada rajin. Buku sedekah ya kupi. Kalau wis 10 ambil kelas 9 wis kau ke tu lah batin. Lepas tu kalau orang acak wis salam buat khairat mari tu. Oh tak agak buat khairat tu. Orang wis salam acak dak pergi rumah kata buat khairat. Dekah kupi, maya malah, baca Quran pun malah. Tuhan nak puh dia dalam syurga tu tak tahu nak puh dengan buku apa. Tuhan kata ku wis sakit dia. Apabila dia sakit, dia mengucap Allah ataupun yang mengucap la ilaha illallah, maka dengan sebab ni Allah Subhanahu wa taala kali dia kata Allah la ilaha illallah, Tuhan ampun dosa dia tu 12 tahun berapa. Lepas tu Tuhan ampun dosa dia 12 tahun sekali kata Allah, kali kata la ilaha illallah. Lepas pada tu Allah Subhanahu wa taala nak akak darjat dia. Apabila akak darjat dia kau tinggi dulu daripada susah lepas tu senang. Dulu kerja tak rak lepas tu naik. Dulu jual tak laku lepas tu jual laku. Dulu duit tak ada Tuhan bagi duit kau banyak. Ini salah satu daripada Tuhan uji dia. Rezeki pun kau murah, darjat pun kau tinggi, orang kampung buat kira dengan dia. Ni kan apa? Kerana Tuhan uji kepadanya, maka Tuhan tak ada sia-sia pada dia. Kerana dia orang yang kasih ke Tuhan ialah orang yang banyak sebut akan dia akan Allah Ta'ala. Ibu apa dah? Ni pagi-pagi kita ni latih tik lidah kita ni. Kita dok latih tubuh luar saja. Orang mana zikir tak ada hati, tak ada sebut langsung dah, orang ni mati di sisi Allah. Walaupun tuan tu jangok, muka tu comel, muka tu licin, tuan segar dia, tapi pagi-pagi tak ada kata la ilaha illallah. Orang ni mati di sisi Allah Ta'ala. Walaupun rupa jangok, walaupun rupa comel, walaupun rumah besar, pintu besar dan pula kereta mewah, tapi tak biasa sebutnya Allah Ta'ala, orang ni dikatakan mati di sisi Allah. Tak hidup, hati dia orang panggil kosong. Hati dia tak ada mengalir dengan Allah, darah dia tak mengalir dengan Allah. Orang ni hati dia tak tenang apa-apa. Lepas tu pagi-pagi kata baik nak apa? Belajar kata tu. Kata kena pas maya, Assalamualaikum. Tak usah bangun ke. Pok kita tak usah bangun lagi. Kalau kita nak beri berkat dalam rumah, nak beri berkat anak-anak, nak beri berkat rumah tangga, kerja kita nak beri najah, dah lepas subuh tu duduk dulu. Nabi katanya, siapa dia bangun subuh, lepas tu ya maya tahajud tu tak ada kena kecek dah, bangun qiyamul lail. Lepas pada tu sebelum daripada dia nak semaya subuh, dia semaya lu sunat ke? Sunat subuh ataupun dikata sunat fajar 2 rakaat. Lepas tu dia semaya ke sunat fajar 2 rakaat, lepas tu dia semaya subuh. Lepas pada semaya subuh dia wirid sikit, ngatik kata dah, ataupun kata subhanallah. Lepas tu kata la ilaha illallah.
La ilaha illallah 100 kali. Lepas tu dia baca Yasin, minta wijaya nega. Dia baca Yasin, minta wijaya kerja Dia baca Yasin, minta wijaya kedai dia. Dia baca Yasin, minta wijaya kebun dia. Kamar dia lepas pada baca Yasin, siap nampak matahari naik segala dah. Dia semaya isyraq 2 rakaat situ. Usalli sunnatan isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Maya isyraq pada doa dengan Allah Ta'ala, doa dengan Tuhan. Doa mana kita kata semaya isyraq ataupun semaya duha? Doa dengan Allah. Nabi katanya kutibat lahu hajjun wa umratun, dituliskan bagi seorang itu pahala haji dan pahala umrah. Siapa yang nak dapat pahala haji, pahala umrah dan nak murah rezeki, orang ni dia bangun semaya sunat subuh, dia semaya subuh, lepas tu dia doa lepas pada subuh, dia wirid yang ngatik, lepas tu dia saat ni tu orang panggil maya isyraq. Orang ni tak payah kerja, lepas tu cuba fikir sendiri, kenapa aku kerja jatuh. Kerja tak laku. Jual mula tu ramai, lepas tu tak ramai. Sebab kok kita tinggal amalan. Orang tak ada amalan tak usah kerja, dia tak laku. Lepas tu kerja tak nak tagih, nak start, dia jatuh, dia mampu. Tengoklah ni dunia ekonomi tak gerak, ekonomi jatuh. Tapi bagi orang yang tak duduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ni sangat-sangat susah di dalam kerja. Tapi kalau orang ni duduk dengan Allah, pagi-pagi kata nak La ilaha illallah. Tapi lengok kena benda nah. Lengok kita tu la ilaha illallah berapa dah. Ni hamba nak ajar, nak royak tu rupsanya. Cara lengok dah. Lengok ke mana? Lengok la, mai duduk sini. Ilaha duduk sini. Illa duduk sini. Allah turun di tangga, di hati ni. La ilaha illallah. Bukan duk lengok bahang tu. Kalau kita zikir, nak widerah berjaya, nak widerah bergerak, ibu bapa, cara zikir kita pagi-pagi lepas subuh, la ilaha illallah 100. Lepas tu kita mahu ngatik nak La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Siapa ya nak wi murah rezeki, sudah semaya isyraq ataupun belum pada isyraq, dia ngatik la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, orang ini Allah Ta'ala akan bagi murah rezeki kepadanya. Lepas tu orang kasih ke Tuhan, dia banyak sebut Tuhan supaya kita kasih ke pinah. Sebut pinah umur kan? Nah, tak tahu sebut pinah tak boleh dah. Sehari mana tak boleh tengok pinah makan asyik tak lalu, tidur tak nera. Kalau hak tina tak tengok berkholik yang nak makan asyik tak lalu, tidur tak nera. Sebab apa? Sebab dia kasih ke pinah. Pinah kasih ke siapa dia? Kasih kepada kholik. Lepas tu dia mata rana mung tu lalu pun tak apa, tak boleh tengok, tak apa boleh tengok kain kelubung dia duk sakut, tak apa dah. Kan? Ni orang mabuk asjab. Tapi kalau orang mabuk masalah apa? Mabuk ke Tuhan setara mana? Nak duk tak boleh sehari kalau tak sebut Allah, sehari kalau tak semayah, sehari tak ada kata la ilaha illallah, sehari tak ada sebut Allah. Inilah orang panggil man ahabballaha ta'ala aksara zikrahu. Banyak ia menyebut akan Allah Ta'ala dalam sehari-hari. Kerana kita ada 3 golongan berapa duduk dalam dunia ni, umat Nabi SAW. Kita khabar tak kita umat yang terlebih ni? Lebih tak lebih kita secara ni berapa? Siapa umat lain nak masuk dalam syurga tak boleh kalau umat Nabi SAW tak jijak langkah masuk dalam syurga, umat Nabi lain nak masuk tak boleh. Mana contoh? Mana dalil kata kita ni kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita sebaik-baik manusia, ukhrijat linnas, dikeluar untuk manusia, wi faedah pada manusia, wi guna pada manusia. Kan hidup untuk deki orang, kan hidup untuk ngopak orang, kan hidup nanti kata ke orang ya, kan hidup nanti deki ke orang gitu kan kita keluar. Tuhan kata dah dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi kita tinggal kerja tugas kita masing-masing. Kita dikatakan manusia satu umat, satu kumpulan, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas,
dikeluarkan kita, dilahirkan kita, diwaktubikkan kita oleh Allah linnas, untuk beri manfaat pada manusia. Manusia mana wak zalim manusia? Manusia ni paling zalim, paling dahsyat kali berapa. Manusia hidup mana kacau orang. Duk lah kampung kenak orang, duk lah kampung orang tak senik. Dengan sebab dia manusia ini sejahat-jahat manusia. Kerana Nabi katanya khairukum ataupun khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang beri manfaat kepada manusia. Gapo kata kita boleh beri manfaat pada manusia? Tengok sepah hari ni, pak kita ramai-ramai bakat boleh turun duit. Lepas tu turun duit bakat mari wak makan, bawah makan ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kasih ke Nabi, orang yang banyak sebut Nabi. Hari-hari sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Telatah tu bi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nak kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Supaya juga orang kasih Tuhan banyak sebut Tuhan. Pas kita hari ni kasih ke Allah, kasih ke Nabi, banyak sebut Allah, banyak sebut Nabi. Patu buat kita tu dah. Jangan jadi sia-sia hidup dah dunia buat apa. Jangan deki ke orang, jangan kenak ke orang, jangan buat sihir ke orang. Banyak buat kita learning, banyak. Sebab tu buat kita kerja tak jaya. Tengok demo jaya kita deki, tengok demo jaya kita kata, tengok demo jaya kita mengupak. Ini salah satu daripada amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak terima kepada kita. Tak terima amalan kita. Lepas tu belah kita saat itu apabila kita beramal dan kita kasih kepada Allah, sayang kepada Allah, dan wasamaruhu wasamaratuhu, dan pula orang panggil buah. Dan pula kita kata keseni daripada kita banyak menyebut Allah Ta'ala, ayyazkurahullahu birahmatihi wa ghufranih. Keseni kita sebut Allah, keseni kita royak kepada Allah. Keseni gapai bapa, yakni kita dapatnya rahmat Allah, kasihani Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi pula wa yudkhiluhul jannata, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita di dalam syurga Allah sekali siapa? Ma'anbiyaihi wa awliyaih. Kita boleh masuk syurga sekali dengan para nabi dan para rasul. Siapa yang nak masuk syurga kali dengan nabi, para rasul, para awliya, para sadiqin, kena banyak sebut Allah dah. Wa sebab ke buat saja nak sebut Tuhan. Pagi wa amma, petang wa amma, malam wa amma, ingat ke Allah, la ilaha illallah. Ataupun kita ngaji dalam masjid, ataupun kita sebut dengan cara tilawatul Quran, ataupun dengan cara kita semaya. Dah. Ada satu orang, satu orang tino. Satu orang tino berapa? Allah Ta'ala mimpi saat ni kita jumpa dengan orang tua ya dalam syurga. Ada orang tino. Pak Nabi kata pok kita depan ni pok tino amal. Orang tino paling lebih Nabi kata khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik mata benda dunia ni, gapo dia ikut apa? Mata benda dunia deria, juta, 2 juta seorang boleh, 100, 200. Molek mata benda dunia ni dah. Mah dikatakan mata benda dunia. Pak tino ngamah tak boleh kira sakut tekak sampai batah tekak. Mah kan? Mah ni kan kalau kita dakan kita pecak cak kalau tok lelaki tak beli wi kan mula masak. Buat tak mau kecek dengan abang. Hari raya tak beli masak, abang cok. Hidup suku bilik suku. Kau ni lah nak abang kena beli berat stok. Dek nak, dek moh nak. Kalau tak beli, tak beli kau mau tahun ni cok kita 2 abang. Abang pun kerja suku semai ni. Boleh 20,000 ya sebulan. Mana sore kereta, sore rumah lagi, susu anak lagi. Pak bini ni dia berat dia nak kemas. Allahu Akbar. Dia kata tino tak lagi dengan buku emas, tak lagi percaya ni. Kalau tak beli emas, kalau hak duk masak kiak-kiak ke beli emas toko tu, manis ting. Muka saat ni tak beli emas, boleh jeruk, mulut muncung. Beli emas pak manis. Lepas tu ada satu parapai. Pak Nabi katanya khairu mata'id dunya. Sebaik-baik daripada mata benda dunia
al-mar'atu salihah, orang tino salihah. Bukan orang nama salihah nah. Nama salihah kata orang sedap rapuh punya padi beruk tak ada tu. Nama salihah tapi mulut dia. Oh takut dengar. Deh, tapi orang salihah ni orang baik. Orang jaga harta tok laki. Orang jaga amanah tok laki. Tok laki tu baik pergi kerja. Apabila orang jatuh mangimah dia wisalat, Assalamualaikum, dia tak jawab lagi. Assalamualaikum, dia tak jawab lagi. Trik 3, Assalamualaikum, dia makan kelupungnya boh dalam mulut. Waalaikumsalam. Nak wi demo dengar suara tak sedap. Ni cara orang tino, cara orang tino yang salihah. Apabila tok laki tu baik keluar kerja ke rumah, tu baik luar kerja, apa kerja di luar. Bini duduk di rumah, lazim wajib kena jaga harta tok laki dah. Kena jaga harta tok laki. Lagi pula ia kena jaga kan masalah apa dah? Dah. Mana apa ni? Habis ubat apa? Dah. Ia kena jaga harta tok laki ya. Lepas tu ketika orang wisalat, dah ia tak boleh jawab dengan suara manis. Ia kena jawab ke mana? Boh tangan le mulut. Nah ingat tu boh tangan le mulut tapi bukan kelubung. Pas orang dengar tu punya dah. Waalaikumsalam. Demo tu lari bunyi sebuah suara guru. Ni demo mari mau kita wisalat, kita jawab salam bunyi mani waalaikumsalam dah. Masuk kita tak ada kena wi demo masuk. Sebab apa? Sebab orang panggil ketika tok laki kita tak ada, maka kita saat ni tu wisalat, demo wisalat kita saat ni tu tepung dengan hidung. Mapuh pikar. Maaf deh. Duduk dah ni. Tepung dengan mulut ke. Mapuh pikar. Aduh. Suka ya. Altih abah dah ni. Deh orang tino baik ni. Bukan arti orang tino janguk nah. Orang tino baik, orang tino salihah ni, orang tino boleh jagakan perintah Allah, boleh taat kepada tok laki ketika tok laki tak ada rumah. Orang mari rumah dia mau wisalat, dia jawab salam dengan buah jari di dalam mulut. Waalaikumsalam. Demo tu dengar lari perak klik. Kenapa? Aku dengar suara timah bini kosing tu. Bunyi sebuah gugur suara bini dia. Ni orang panggil orang tino salihah. Bermakna kata salihah ni bukan orang tino jangok. Bukan orang tino bulu kenil teh. Bukan orang tino hidung macam. Bukan orang tino mulut jepuk. Perak orang tino mulut jepuk jangok nah. Bukan mulut duk sini tak jangok ni. Dia suka mulut duk timen ni. Jangan tak? Tak jangok. Lepas tu orang salihah ni, orang boleh jaga perintah Allah, boleh jaga perintah Nabi, boleh jagakan perintah-perintah tok laki. Pahala ni kerja besar-besar belaka. Umur 2, 3, 4 juta. Tapi dalam barapi. Tak sepehek. Laki bini tak sepehek. Kerja berpuluh-puluh ribu. Umur berjuta-juta. Tapi banyak panah naik kop kuat. Di antara tok laki dengan suami jadi panah. Sebab apa? Kita kena kira tu ada tu. Apabila panah le keluarga, makna ada dah tu duit-duit yang kita dapat tu dia tak halal ada tu. Emo duit tu mari dengan secara seloreh tak kawa tak jadi halal. Wa emo duit hak masuk le poket kita jadi nasi kita jadi darah kita, duit tak halal. Ibu bapa, apabila dalam rumah tangga rumah besar, kereta mewah, duit banyak, tapi duk dengan laki bini jadi panas. Anak tak dengar kata. Ini boleh tahu kata dalam harta yang kita dapat tu masuk dalam mulut kita jadi daging darah setengah daripada perkara-perkara yang haram. Ini salah satu duk jadi panas dalam keluarga. Anak tak reti kata, anak saat ni tu kerap perut. Sebab tu anak kita gana kerap perut ni. Gana tak reti kata. Ini kita duk cari masuk dalam rumah kita harta-harta yang tak halal. Jadi daging darah kita ni.
Sebab tu doa kita tu tak terima, doa kita tu tak kabul, buat gapo pun payah jadi. Sebab kita duk makan benda-benda haram jadi daging darah kita ibu apa. Kemudian orang mana kasih kepada Nabi pada Allah, salah satu daripada orang para puan yang paling baik pada mata benda dunia, Nabi kata al-mar'atus salihah. Siapa yo nak masuk syurga dengan tak payah, klik lagi jumpa ngabel wis halal. Dah tagih. Tak biasa wis halal kat nikah, tak biasa wis halal. Klik tagi wis halal dah apa nak ajak. Nak masuk dalam bilik tagi pakai cuk semsuai sikit. Pakai baju diseksi lah. Pakai minyak bahu wis sedak-sedak ni bahu jumpa bangang. Teka mula-mula nak nikah dulu kan cuah air bahu bukan semua nak cuah. Bawa boleh anak 2, anak 3 nikah bahu pempuh tajeruk ngeceng ngasih habis dalam bilik. Cuba klik wak malam ni bapak dah. Klik malam ni pak gi jumpa dengan besing ya be Khalid ka be Zakaria ya gi salam. Assalamualaikum. Be pun jawab waalaikumsalam. Dah gi cabut baju be. Be nak apa ni be ni? Be nak air be panas Allah air ke be. Allah air ke be minum 2-3 tengok sapu dah be ngakan mandi. Pape nak gapo gi be? Buat dak ni? Ni kecek mula-mula tu bemak kau mula nikah, lepas tu buat cik mak, lepas tu pak ngah mak, lepas tu cuma, lepas tu pok mak. So di pok mak. So situ. Nikah mula-mula panggil bemak. Lepas tu panggil cik mak, cuma, cok mak, cemak. Akhir-akhir pok mak, lepas tu tok cemak lah. Cok ngah tu. Hei, buat apa? Cuba kita tengok negeri Arab. Orang Arab tua-tua 4-50 piping tangan lah. Bahawa kita buat tak pimpin tangan kudai Allah. Jarang tengok orang Jawi kita tu pimpin kau talak mai, pimpin kau kawasan apa jarang. Kalau duk pimpin tak lain dah tu. Kalau tok lelaki dengan bini kasih sungguh ya pimpin. Orang Arab tua-tua pun ya pimpin. Ini isyarat dan tanda kata ya kasih sayang mesra kat di antara suami isteri. Lepas tu kalau kita nak kita tu mesra di dalam ibu bapa ataupun anak-anak kita, kita kena panggil anak-anak kita makan sekali bapa. Dah. Ini cara didik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Yakni siapa dia? Yakni orang yang gapo ada pada Rasul bagi kamu saat itu ialah contoh teladan yang baik. Nabi saat dia makan sekali dengan anak-anak dia. Dia tak makan suku pak, suku anak, suku dak, makan sekali, hidayah sekali. Lepas tu orang yang kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi, orang ni dia boleh duduk dengan Nabi, dia boleh duduk dengan para Rasul. Pak kita royak dah sebaik-baik perempuan ialah orang tino yang salihah, orang tino yang jujur. Dan lepas tu orang lebih dalam syurga 4 orang berapa? Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Maryam. Lepas tu kalau kita nak lebih supaya demon ni, demon ni dia jadi raja yang paling hebat di kalungan golongan orang tino. Siti Fatimah perangai kau naik bapa. Siti Fatimah tak ada dah anak Nabi hak paling serupa dengan Nabi, Siti Fatimah. Maka Fatimah ni dia susah, tok lelaki susah. Adapun natu Nabi kaya Sayyidina Uthman. Natu Nabi hak susah ialah Sayyidina Ali. Satu ketika Siti Fatimah dia saat ni susah. Sampai rumah dia tak ada makan ni 3 bulan. Tak berasak dapur. Dapur tak berasak. Berapa kita dengar laka cerita ni? Kerana Ali susah. Ali diriwayat kepada Rasulullah pada tok tua dia. Dia kata, ya Rasulullah, amor ni tak ada makan ni ya Rasulullah. 3 bulan dah Fatimah tak ada masak. Saidina Ali tanya Fatimah, Fatimah ada tak roti kering? Roti pecah-pecah untuk nak cicah dengan masalah cuka. Fatimah kata tak ada. Ma indi ya Ali, tak ada. Lita laga, roti pecah pun tak ada. Cuka-cuka nak cicah roti pun tak ada. Pada apa? Tak ada apa. Saidina Ali satu hari dia pun asmaya dengan cuci dengan sepenuh. Maka dia saat ni tu apa dia? Takbir semaya. Dah tengok ni. Siti Fatimah anak siapa? Anak Nabi, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah ni siapa dia? Nabiullah Rasulullah, orang yang paling kasih bagi Allah Ta'ala. Tapi anak Nabi susah tak susah, tak ada makan ni 3 bulan. Kemudian Ali tanya, "Hei Fatimah, loti kering darah?" "Tak ada." "Loti pecah darah?" "Tak ada." "Untuk nak cucah dengan cuka darah?" "Tak ada." Ali pun sedihnya, teriaknya, tak ada dia menantu Nabi, tak ada makan ni. Dia pun semaya takbir dengan Allah. Tapi semaya Ali ada roh, semaya anak Ali ada sakinah, semaya Ali ada tamakninah daripada Allah. Apabila Ali takbir Allahu Akbar, kisah musing sendiri di dapur. Ni kisah musing sendiri di dapur, musing piah tubik tubik gandum. Ini dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tubik tepung, tubikkan gandum di dalam kisarnya. Dengan sebab Sayyidina Ali takbir semaya Ali ada roh. Hak dia kata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang semaya, sesungguh semaya itu dapat menegah daripada fahsya munkar. Ali takbir Allahu Akbar, kisaran tu musim piang-piang tubik gandum. Kamar dia Fatimah pun miktah, mik bekas kita ada. Penuh satu bekas, mik bekas lain pula tak ada. Mik bekas lain pula tak ada. Siapa habis bekas dalam rumah, maka tak tahu nak mik bekas mana. Riwayat kepada Abeli, Beli dia kata penuh habis dah, bekas-bekas saat ni tepung duk musim. Maka Sayyidina Ali pergi pegang ke tempat kisaran saat ni. Apabila Ali pergi kisaran, berhenti. Apabila berhenti, berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi, kemudian Nabi pun panggil Ali, "Ya Ali, ta'al ilayya." Mari kau ni start. Aku nak tanya mu. Satu ketika orang duk royak pada aku, mu tak ada makan ni, tak berasak dapur mu 3 bulan. Tapi dengan sebab musmaya tawajuh dengan Allah, khusyuk dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala witubik dalam kisaran tu gandum-gandum dan pula tepung-tepung. Siapa habis tempat letak, siapa habis tempat nak bubur, kamu dia mungkin pergi ke Ali kisaran tu. Dia kata aku pergi pergi ya Rasulullah, sebab Fatimah hoyak aku penuh dah, habis daripada tempat-tempat dan pula bekas-bekas nak buhkan masalah gandum. Kamu dia Nabi hoyak kana? Dia kata ya Ali, kalau bekas saya tu dan pula kisaran itu, kalau mung tak pergi, kisaran itu akan bermusing sampai hari kiamat. Ini nak oyak kata apabila kita semaya ada tawajuh, ada khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa, kita ada kasih kepada Allah, Allah Taala terima doa-doa kita. Supaya Sayyidina Ali karramallahu wajah semaya 2 rakaat dengan makan tak ada 3 bulan, tak ada berasak di rumah dia 3 bulan. Tapi dengan sebab ia semaya 2 rakaat, Allah Ta'ala pusingkan kisaran tubik tepung sampai habiskan tempat-tempat nak buhkan gandum itu. Ibu apa? Di hari ini kita jaga semaya setara mana ko Islam duduk di semaya. Puak-puak kita janguk ada banyak tak semaya pun ada. Ibu apa kenapa? Siapa ya tak semaya, wak kerja gapo tak jaya. Siapa ya tak semaya, nego tak naik target. Siapa ya tak semaya, orang tu buat kerja gapo tak naik darjah. Kenapa? Kerana di dalam semaya ibu bapa, Allah Subhanahu wa taala tak 5 perkara. Kita tahu belaka dah. Hak dunia 1, akhirat 4. Orang semaya 5 waktu, asal semaya turun 50 waktu, kita tahu dah malam Isra' dan Mi'raj. Kita ngaku kita sayang ke Nabi. Kita ngaku kata kita umat Nabi. Kita ngaku kata kita umat yang paling lebih di akhir zaman. Tapi kita jaga kedak sunnah Nabi. Mula-mula sekali hak Nabi kasih dan Nabi sayang sekali salatul jamaah, ialah semaya jemaah di masjid. Ini bagi golongan laki-laki. Ini sunnah Nabi. Nabi kata man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa-siapa yang sayang sunnah, siapa-siapa dia menghidup akan sunnah aku, jalan aku, tarik aku, cara aku,
faqad ahabbani, orang ni kasih kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa-siapa kasih padaku, Nabi kata kana ma'i fil jannah, orang ni boleh duduk sekali dengan aku di dalam syurga. Seperti Tuhan kata wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa dia taat ke Allah, siapa dia taat ke Rasul, siapa dia turut cara Allah, siapa dia turut cara Rasul, orang ni dapat boleh duduk dengan para nabi, para aulia, para sadiqin, para syuhada, dan pula orang-orang dikatakan boleh duduk dengan nabi-nabi, boleh duduk dengan para aulia, para salih, orang yang jaga semaya, orang yang taat Tuhan. Lepas tu di hari ni semaya kita jaga kedai berapa? Sejib besar tak? Tengok sejib besar tak besar? Lepas tu penuh budak semaya? Tak penuh. Tengok sejib semua tak penuh. Jemaah aksa ya, kalau penuh lipah tu baik luar pada masjid. Tapi kalau semaya jemaah biasa ni 2 baris 3 baris. Kalau gorek tu ramai sikit. Tapi gorek pahala paling kurang sup di dalam semaya 5 waktu. Hak 5 waktu ni pahala lebih mana? Semaya asar. Nombor 2 semaya subuh. Nombor 3 semaya apa? Semaya zuhur. Nombor 4 semaya isyak. Nombor 5 pala paling kurang esok semaya maghrib. Tapi pok kita pakak duk tembak, pakak duk ramai di semaya maghrib tu. Noroyak kata dalam 5 waktu ni semaya di masjid pala hak paling hebat sekali, pala paling besar sekali, pala 27, tapi 27 paling besar sekali ganjaran daripada Allah. Semaya mana? Kata setengah semaya asar, kata setengah semaya subuh. Karena subuh payah kita nak bangun, letih weh, penat weh, tarak weh, saya kalimuk, saya batal kita penci patik taibih dan aliwasi. Saya lah batal tu deh, pakak dakak biar subuh. Nak bangun saya. Lepas tu, tengok. Semaya 5 waktu ni pala hak paling lebih sekali. Kalau kita tengok pada ayat dia kata ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pegang ayat ni. Ayat tu katanya hafidhu 'alas salawati. Jagalah oleh kamu hai orang-orang yang beriman, alas salawati, di atas segala sembahyang semaya kamu. Ni sunnah Nabi ni, kita duk jaga, duk kata kita saya ke Allah, kita taat ke Allah, kita saya ke Nabi, kita umat Nabi, tapi tuan tak jaga sunnah Nabi. Mana jadi belawai ke tak kita kata kasih ke Nabi? Nabi nak mati, Nabi kata ummati. Nabi nak mati, Nabi kata as-salah, as-salah. Nabi nak mati, Nabi kata ya rafiqal a'la. Kelimah yang hujung daripada nyawa Nabi. Nabi kata nak aina ummati, aina ummati. Nabi sebut di mana umatku, mana umatku. Nabi tak tanya Aisyah aina Fatimah, aina Hasan, aina Husain. Nabi tak tanya. Nabi tanya Aisyah aina ummati, umat. Ni isyarat Nabi kasih kita. Tapi kita kata kasih ke Nabi, sayang Nabi, sehari sekali tak kata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sehari tak kata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tuan ngaku umat Nabi, tuan kata kasih ke Nabi, tuan kata sayang ke Nabi, tapi sebut sekali pun tak. Mana dalil kata kita sayang ke Nabi? Kemudian dalam semaya 5 waktu Tuhan kata hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Menjaga kala semaya 5 waktu. Mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas tu dalam hafidhu 'alas salawati. Mula-mula Tuhan wari dengan jamak as-salawat 5 waktu. Lepas tu Tuhan sebut saya dengan mufrad was salatil wusta. Dan menjaga pula semaya wusta, semaya pertengahan. Mana semaya pertengahan? Kalau kita kira cara mudah-mudah semaya hadap tengah 5 waktu, tengok subuh, zuhur, maghrib, isyak. Semaya hadap tengah ya apa?
Semaya boy. Semaya asar. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Hadap tengah di antara zuhur dengan asar, zuhur subuh dengan zuhur, maghrib dengan isya, semaya asar. Kemudian murad kata wassalatil wusta, semaya pertengahan. Maka duk khilaf di antara ulama kata wassalatil wusta. Setengah ulama kata pahala semaya yang paling lebih sekali ialah seorang bangun semaya subuh dengan jemaah. Maka inilah pahala paling besar sekali kata ulama. Kenapa? Karena semaya subuh payahnya, beratnya, nafsu kita tak raknya, sayanya ketidur dah kan? Saya ketiga mana? Tiga ayat do ayat kata apa? Ayat kata apa tu? Ulama tafsir daripada kuku ayat uzkurullah ya ghafilun. Tu ayat duk kuku dia katalah tu, tapi kita dengar ayat tu ulama tafsir daripada surah ayat kata uzkurullah, hendak mengingatlah oleh kamu ya ghafilun, hei orang-orang yang lalai, yang galik duk tidur tu. Bangun ingat ke Tuhan. Hei yang lalai, yang tidur. Sebab tu tok gawa, tok muazzin orang bel tok bila tanah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kenapa semaya subuh tambah ni? Adapun bel masuk bel gawa, bel ngorek, bel gawa, bel zuhur, bel asar, bel isya, semua tak ada sebut as-salatu khairum minan naum. Tapi ketika semaya subuh, muazzin dan tok bila bel as-salatu khairum minan naum. Bermula semaya itu terlebih baik, terlebih bagus, terlebih comel daripada tidur kamu. Ayat kukuk pun uzkurullah ya ghafilun. Hei fok duk tidur, bangun nak ingat Tuhan. Sebab itulah kata ulamanya, siapa dia semaya subuh itu pahala besar. Sebab kita nak bangun tu dengan kita ke apa? Yakni kita penat, kita payah, kita tak gerak. Sebab ketika kita tidur, setel ikat kita 3 sipu nah. Setel sipu pala kita sebab tu berat kepala. Setel sipu di pinggir kita 1 sipu. Lepas tu setel sipu di kaki sebab orang tidur setel sipu 3. Lepas tu orang tua-tua kecek kata hatu mak kopek duk botak kopek ya, kita tak khabar. Orang tua-tua panggil hatu mak kopek, perak tu mak kopek. Tidur batal you basi pun sedap, kalimut you basi pun sedap dah. Lepas tu setel duk sipu kita 3 sipu apa? Nah, kadang-kadang ya sipu ditekak ni. Sebab tu kita nak bangun rasa berat kok weh. Kadang-kadang rasa berat di pinggir weh. Kadang rasa berat di kaki. Sebab tu Nabi kata apabila mung tu bangun tidur, mula-mula sekali mung kata apa? Ibu apa jangan duk bangun lalu bangun pah jangan. Kita kau baca doa dulu. Bangun kau bangun baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa ni. Nabi hajar kita semenjak daripada kita tidur, bangun tidur semula, Nabi hajar kita doa, Nabi hajar cara hidup baik mana, buat gapo. Lepas tu kita mengaku kita umat Nabi, kasih sayang ke Nabi, gapo ratik kita buat cara Nabi. Kita bangun tidur kita baca doa dah. Nabi sahaja kitanya apabila bakal kita tidur, kita bangun baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Aku puji, bermula pujian-pujian Allah Ta'ala menghidup akan daku selepas pada mati. Lepas pada tu Allah Ta'ala mentaburku semula, hidup semula. Apabila kita baca doa ni buat apa? Allah Ta'ala suruh malaikat buatkan satu nyipuh ada lekat di kepala, ada berat kepala. Lepas tu lepas pada kita baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kita baca pula la ilaha illallah. Hulia qasah
Roh hak kita duk khabar ni boleh kecek, demo kecek kita reti, demo kecek kita dengar bahasa reti, demo kata gapo kita reti. Hak tu orang panggil kita di tubuh kita ni ada dua roh. Ruhul yaqazah satu untuk kita sedar, untuk kita terkhabar, demo kata gapo, demo kecek gapo, demo baca gapo kita reti. Roh satu lagi dalam tubuh badan tu hebohnya ruhul hayati. Roh untuk hidup, hidup nyawa. Nyawa tu baik serak masuk, nyawa tu baik serak masuk. Ni nama ruhul hayat. Roh ni dua dalam tubuh badan. Patu ketika kita tidur, roh mana tu baik? Ruhul yaqazah. Roh hak sedar. Sebab ketika kita tidur paklak ke dah. Demo kecek gapo kita tak dengar dah, demo kata kita tak dengar dah. Kita nak duk ngiga noh, duk wafang pisang. Duk galih harta khairah. Kau tu duk ngiga, duk pang pisang, ngiga nak bukit, ngiga nak gi pada dah. Duk berenai air laut ni. Bangun letih berenai air laut. Ada satu ketika mau nak lihat cerita ruhul qazah je, ruhul qazah tu pe. Ada dua orang jantan ni lelaki duk tidur dua orang. Dah tidur dua orang tu. Hak seorang lagi dia bangun. Dia bangun basuh muka. Dia bangun basuh muka tu dah. Dia pergi basuh muka. Lepas tu dia klik mari dia tengok di sana duk tidur seorang lagi. Tubik supaya ibu punah di hidung ni. Nampak dia tu hendak tunjuk. Nampak supaya ibu punah kuning nampak malam-malam dah. Nak. Tubik di hidung bagi saya. Dia pun tengok ibu punah pergi ke mana. Tubik lah hidung saya. Tubik ngongik. Dia masuk lepas je. Ibu punah supaya ibu punah rupa tubik dalam hidung saya tu dah. Ngongek dia masuk lepas je. Bila ibu punah selepas je, dia ambil tudung-tudung payah tu. Lepas tu dia tengok, kerana saya aku tak bangun purwa belah, pukul 1, pukul 2 orang ni tak bangun lagi. Dia pun rasa pelik. Kerana saya aku tak bangun lagi, tak sedar lagi, gerak pun tak khabar. Lepas dia silap ingat no. Jika dia pergi basuh muka di dapur saat ni tu, dia klik mari tengok ibu punah tu tubik dalam hidung saya, dia masuk lepas dia tudung. Lepas dia pergi ke payah semula, dia pergi payah saat ni dia buka tudung payah. Ibu punah tu tubik mari masuk dalam hidung saya semula. Apabila masuk dalam hidung saya semula, saya juga, hey mak bangun mak. Mak sudah. Oh, dia kata saat ni kawan ngiga. Mengiga kan mak? Kawan ngiga berenai air laut. Air laut apa lepas je? Kau berenai air laut, dia kata dia kata lemah tak lepas dah, tapi mujur lepas juga. Mimpi duk lagi air laut mana bubu punah ni masuk lepas je, dia katuk payah tu, duk berenai lepas je. Ni nak dia kata roh kita ketika kita tidur sebab tu tak boleh gerak kejut. Tak boleh kita gerak kejut, nak gerak kokoh sebab dia roh nak tubai mari lambat kon. Kadang-kadang roh ni duk Mekah. Mimpi pergi Mekah duk tawaf Baitullah. Kadang-kadang roh ni duk di Afrika. Kadang-kadang roh ni duk mana? Duk pergi ke mana? Duk di Rusia. Kadang-kadang roh ni duk mana? Duk Taning. Lepas tu kita gah, dia kejut setak. Roh tak ada nak mari. Sebab tu sunat bagi kita mensedar menjagakan orang tidur kena kau bismillah. Ngoi. Kalau tak angon gik ambil anyo titik le 3 titik. Supaya natu tu lah, natu dia klik kerja. Kau jak kita suka-suka sikit. Natu klik bukit kerja. Letih berdoa, tidur tah moreh. Tok tua gerak. Tak bangun. Hajak bini, hajak anak akik nak tak tamu. Sehari, tak bangun lagi. Tak sedar lagi. Tak tahu mana 2 hari dah tidur. Kerana dia tidur terlalu dak ni. Tak nak buat orang tua dia gerak 3 hari, 2 hari tak bangun. Lepas tu orang tua dia tak mungkin mek anyo boleh sutir kok ni. Mek anyo hari, dia kubah-kubah anyo mek anyo, dia titik di mulut anak dia, titik tak. Lepas tu anak dia khabar kan, mu tidur terlalu weh. Lah seling 3 hari seling. Seling 3 hari. Duk tah moreh kena usung nak tamu masuk dalam bilik. 3 harinya menera kata seling. Ni. Sebab tu orang tidur apabila bangun bacanya mula-mula sekali kita mati dah baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setan cabut dah. Ikat setan kepala cabut dah berat kepala hingga. Lepas tu kita baru email kita, kerana email kita berat dah ketika kita tidur kita baca
La ilaha illallah. Baca 3 kali. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat geburaikan ikat setan di perut kita, di pinggir kita. 2. Dan yang 3, sunnah Nabi hajar kita lagi, kita bangun dah baca alhamdulillahillazi ahyana dah. Lepas tu kita mengucap la ilaha illallah. Lepas tu kita selalu pergi mi'at semaya. Apabila kita mi'at semaya sudah, Nabi kata apabila seorang bangun tidur dia memperlaku 3 perkara ni, maka setan sipu dia 3 sipu, maka lucu daripada 3 sipu. Pertama ia baca doa alhamdulillahillazi ahyana. Yang 2 ia baca la ilaha illallah. Yang 3 dia gimi asmaya. Ni cara nak menyegah, nak cabutkan sipu-sipulan syaitan yang duk menipu kita. Lepas tu semaya subuh dengan semaya asar lebih mana? Tapi kalau kita berlaku di atas qaulin mu'tamadin, di atas perkataan yang muktamad daripada ulama, semaya asar pahala besar nah. Semaya subuh duduk nombor 2. Semaya zuhur duduk nombor 3. Semaya isyak nombor 4. Semaya mengorek pahala busuk, pahala akhir suk, pahala tak ada. Bukan tak ada pahala, pahala kurang sekali. Kenapa boleh kata waktu asar ni pahala besar? Karena tu wassalatil wusta, kalau kita tengok kepada lafaz tu, belum pada asar subuh, belum pada asar zuhur, lepas pada asar maghrib, lepas pada asar isyak. Sebab tu panggil surga sembahyang yang pertengahan. Lepas tu semaya asar ni juga. Sebab apa boleh kata pahala yang lebih berapa? Ini sunnah Nabi belakang ni. Boleh ke kalau orang pergi ke bukit, dia galik dengan bukit tinggal semaya. Kalau orang buat nego oleh kedai laku sangat siapa tak ada nak semaya asar. Kalau orang pergi ke benda kena dia galik dengan benda, galik dengan mengetai, galik dengan menyedung, dia tak ada nak semaya. Sebab tu Tuhan katanya dalam Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ni dalil Tuhan supah, Tuhan wari dengan adat taukid 3. Tengok ni. Wal 'asri. Pertama Tuhan supah dengan waw. Wal 'asri, demi waktu asar. Mana waktu asar? Lepas pada kita semaya asar pukul 4 tu dia panggil waktu asar tu. Waktu galik, kalau hijau pun hijau galik, kalau berjual pun jual galik, kalau masalah menego pun menego galik, kalau berkebun pun kebun galik, kalau halih lembu pun galik. Galik tak ada nak semaya. Kamar dia katanya wal 'asri. Pertama tu supah dengan wal 'asri. Yang kedua tu orang takkid innal insan, sesungguh manusia, itu lafaz umum ni. Lafi khusrin, sesungguh manusia di dalam kerugian. 3. Tuhan mentakkid, Tuhan bagi, Tuhan memperkuat kalam dia dengan 3 perkuatan. Yang pertama wa qasai, 2 nya lafaz inna, yang 3 lamul ibtida. Nak royak kata manusia dalam waktu petang ni sedap galik. Kalau jual galik dengan jual, kalau nego galik dengan nego, kalau berkebun galik dengan kebun, kalau mikwah dia ni tak ada nak semaya asar. Tak kan? Sebab tu waktu asar siapa dia semaya asar dalam jemaah, siapa dia semaya jemaah di masjid waktu asar, pahala yang sangat-sangat besar, pahala yang sangat-sangat lebih di sisi Allah. Golek ke sejid ada terimam tak khatib makmum 2-3 orang, golek kagak orang galik tak kharik. Di waktu asar ni Tuhan letak pahala yang paling besar sekali, pahala yang paling mulia sekali, pahala yang paling lebih sekali apabila seorang tu dia boleh jaga waktu asar. Sebab Tuhan kata dah wal 'asri innal insana lafi khusrin, sesungguh manusia itu di dalam kerugian. Malaikat orang tak rugi lepas asar illal ladzina amanu. So orang tak rugi duduk dalam waktu asar, orang yang beramal yang soleh. Lepas saya zikir 300. Zikir subhanallah walhamdulillah. Kalau buat dakwah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian di dalam hukum fiqh sekurang-kurang mengatik ni, sekurang-kurang mengingati ke Allah Ta'ala sekurang-kurang
300 pagi, 300 teh. Ini sekurang-kurang bagi orang mengatik, orang mengingat tuan. Dan sekurang-kurang di segi ulama tasawuf, zikir yang paling kurang sekali ialah 12,000 ataupun 11,000 sehari semalam. Lepas tu waktu asal kita pisah wiwak amal leh. Kalau siapa yo nak wisdak ni nak royak pada ibu bapa duk nego. Ibu bapa duk buat kerja. Setengah ulama yo buat amal gapo pasal? Yo buat amal suratul Waqiah 12 kali. Bagi fok nego, bagi fok nak wijaya di dalam nego setengah daripada ulama hak mujarrad dah, dia buat amal surah Waqiah lepas pada asar 12 kali. Ataupun dia tu wa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ataupun dia berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Makna kata dalam 5 waktu ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena boleh jaga ibu bapa. Kalau kita nak pahala besar sekali dalam satu hari, kita jaga semaya asar dengan sejemaah. Secara semaya jemaah. Dan kita jaga subuh secara semaya jemaah, jagakan zuhur secara semaya jemaah, lepas tu cara isya. Siapa ya klik tak semaya isya, ini tanda daripada munafik. Kerana orang munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari semaya mengorek, dia tak semaya isya. Orang pura-pura hati dia penuh dengan kekufuran, dia saat ni tu semaya ngorek kerana dia nak cur ke orang. Kerana balik ke waktu mengorek ni orang luar belaka, bakal mari semaya sejik belaka. Payah nak tunjuk kata ya apa semaya ni, dia apa buat amal ni, dia apa ibadat. Ini orang mana mari semaya mengorek tapi dia tak mari semaya isya. Ini tanda-tanda Nabi kata orang munafik dengan Allah dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang munafik dia suka main ngorek. Kerana ketika ngorek orang ramai, orang luar kerja kalau masa sahabat, luar nak tamar, luar nak tamar, jual tamar luar dah, pakat mari ngorek. Maka fok dia pun pakat mari semain ngorek, nak tunjuk pada orang, tapi isya dia tak mari dah. Sebab tiba apa dah? Jaga 5 waktu. Orang tak semaya subuh, cahaya tak ada di dahi. Ni. Nabi dan ulama kata, man taraka subha, man taraka salatas subhi, falaysa fi wajhi nur. Siapa-siapa ia tak semaya subuh, tak semaya subuh, tak semaya subuh, qada tak? Qada pun tak semaya subuh. Faham sudah tak semaya subuh? Orang biasalah ni dia kalah, tak ada kuasa apa. Tapi orang biasa semaya, kalau dia tinggal tak sedap dah. Okey. Pokok kita biasa semaya ni tak ada duk, tak maya tak ada duk. So pokok biasa kelubung dia tak kelubung tak ada duk. Tapi pokok biasa tak kelubung, tak sedap duk, bukan kelubung rasa berapa bukit. Oh bahan aku bukan kelubung pokok bukit sebutir tak pala aku dah kan. Pokok tak biasa kelubung. Lepas tu pokok tak biasa semaya, dia biasa berkilau mai, kan orang tak maya. Hai kau tak ada nak semaya, lama mati kau. Amat mati. Ku muda lah ni joli lo, sing lu lah kedah sing apa duk teluk ubah ni pun lah kedah dah. Sing dulu. Dah sing wi puas hati. Nak wereng wi puas hati. Tak apa aku bak dengan muka nakik. Sai ku muka nakik. Hotel dia sikit lagi. Deh. Learning ku muda lagi. Aku umur 20 aku. 25 lambat gini puluh nak mati ni. Tak sah maya lagi. Subuh kalau. Nah, nanti aku nak kecek dengan muka nakis ni. Siapa ia tak semaya subuh, man taraka salatas subhi falaysa fi wajhi nurun. Siapa dia tinggal semaya subuh, maka Tuhan cabut cahaya orang beriman di mukanya. Muka orang ni tak ada cahaya. Muka orang ni tak ada nur. Muka orang ni tak ada bersinar-sinar. Kelik ke akhirat isak gelak gelemak weh. Orang semaya klik duk di padang masa deh. Muka dia tu nampak sebuah bulan. Lak dia mau tengok jap dia tu dia mau kata Muhammad tu. Siapa dia tu? Khadijah tu. Duk tas dunia dia duk semaya. Muka dia serupa dengan bulan. Kilat lak. Pak nu gelak nu serupa dengan kawa. Patak koli, patak kawa. Dia tu. Tu memang tu tak semaya. Suka memang kena tayo. Kau tak semaya. Gelak tu ialah duduk bucu tu muka gelak. Kau tak semaya.
Hak nu supaya dengan bulat, puak semaya. Hak nu sunat muka ya supaya matahari. Ya jaga qiyamul lail. Pak hak sore lagi muka ya supaya dengan himah. Supaya dengan kuda. Puak ni maya lah. Puak ni maya tak ngaji. Semaya tapi tak ngaji. Maya tak belajar semaya. Cara ambil asmaya lah mana, cara takbir lagu mana, cara baca Fatihah lagu mana, cara rokok lagu mana. Orang ni klik ke akhirat esok, muka ya bukan muka manusia. Muka supaya kuda, muka supaya hemat. Lepas tu di pada masyarakat duk ripung macam itu. Orang amal lebih pada ni berduyung-duyung. Berjuta-juta duk tengah pada masa. Tengah tu muka babi, waliyazubillah. Hak ni muka babi. Mulut mucung dah bang koi. Habis. Mulut mucung. Dia mau kata biar tu hak tu sia. Ha sia. Dengan apa? Dengan majaih. Tuai duk rumah tepi sejid. Orang be Allahu akbar, Allahu akbar. Gina alai pula. Tuai rumah tepi sejid. Dengar orang be. Tapi tuai nu jika talak mai kau nak pergi beli buah timur Cina nak angkai esok. Tak semaya. Orang bel lari perak tak mau semaya. Tapi kamu kena ingat kamu belum disemaya. Mu kena mari kat sejid. Depa bila mau mati orang masuk sejid, dia mau semaya-maya. Mu tak mau marilah mana orang akik masuk sejid. Orang mana orang akik tak akik masuk sejid orang tu teruk mana? Lepas tu muka orang ni jadi babi sebab apa? Sebab dia duduk dekat sejid, dia tak jawab orang bel. Orang duduk bel, dia kiyung, kecek tahu topo. Kecek bunuh dunia, kecek buku dunia, tolak haji, tolak tato, main turun capak jamu. Tak ada jawab salah. Rupa orang ni klik akhirat, rupa babi, rupa hanya wal-iyazubillah. Setengah orang, muka buruk weh. Muka buruk weh. Buruk. Setengah hitam, setengah buruk. Setengah hitam, setengah lain ni buruk weh. Lek ni tak ni tu muka tak ni tu dah. Nampak molek buruk sebelah. Ha ni amal lepo atas dunia weh, amal lepo weh. Ha ni kena ingat gapo kita buat atas dunia semua Allah Taala akan tunjuk di padang mahsyar. Allah Taala akan tunjuk di negeri akhirat. Kita duduk sini buat gapo di akhirat esok kalau kita tak ada taubat kita akan boleh tengok satu persatu hak kita buat. Orang tinggal semaya subuh muka tak ada cahaya. Pas muka orang ni derah tua. Muka orang ni nampak gelap. Tah dunia pun nampak gelap dah. Nampak zulmat dah ibu apa. Orang rajin semaya ibu apa dah. Muka dia cerah. Tengok sehari kau tengok, kau jangok, kau tengok, kau sedap, kau tengok tak puas. Kenapa? Dia tak ada pakai kering lah no ni. Kau tengok muka dia tak puas weh. Nampak supaya bulan. Tengok nampak seri, nampak jangok, nampak cuci. Jagak-jagak pun tak ada. Kurang kan? Siufa pun tak ada. Ni pakai kering kau mahal. Siu penuh. Ya buku ni jagak dan pulak jawab ni bukan duduk di mana ni apa. Orang rajin ambil asmaya dia tak nak jagak, dia tak nak jawab nah. Pak kita tidur ambil asmaya tak? Malah bulu gigi pun dak dah tua sikit. Dah tua sikit malah cara ke muka pun malah cara bulu gigi pun tak ambil, ambil asmaya pun tak ambil. Tidur dengan busuk pang itu. Tengah-tengah bukan semua ni. Dah cuba jaga ni. Belum nak tidur beruh gigi we cuci. Nabi kata laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki. Nabi kata jikalau aku bila tak susah, aku tak bila susah, aku tak bila suka di atas umat aku ni, aku suruh mereka bersugi belaka. Maya tiap-tiap waktu sugi. Pas sugi ada 2 pesen. Sugi pesen kayu dah hak kita beli markah. Tapi hak sunnah Nabi dalam kitab Bukhari kena kayu arak. Tapi kayu arak tu hak asas sunnah Nabi. Itu asas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayu arak. Tapi kita ambil kayu gapo batenya tak apa biasa kasak-kasak gonyok gigi. Ni orang panggil sugi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni zaman dulu. Zaman al-qadim, zaman sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang orang panggil sugu hak fashion sikit. Sugi hak fashion gerung baru. Bahasa Arab panggil firsyatun. Dia panggil beruh gigi. Ubat gigi dia panggil ma'junul asnan. Dia panggil ubat gigi. Ada pun beruh gigi gerung baru orang panggil firsyah. Lepas tu beruh gigi ni nak oyak sunnah Nabi kita nak masuk semaya orang suruh gigi kita. Ni kayu mensalah. Yugo. Kan ni kat kiri.
Gonyoh dalai sikit. Dah. Mik sugi ni cara sunnah Nabi ni. Sugi amba tak ada awak sugi dah. Kayu ke tino pun boleh pakai pergi cari kayu di markah tu dah. Belum nak semai sugi. Nabi kata siapa dia semaya bersugi maka terlebih afdal daripada orang semaya tak bersugi 70 kali semaya. Ini hadis Nabi. Orang semaya sugi ataupun kita nak masuk semaya kita beruhigi dulu. Masuk beruhigi kita pergi semaya sunat semaya fardu zuhur ataupun semaya subuh. Maka orang bersugi kelebihan dia tu lebih baik daripada orang tak bersugi. Orang tak bersugi semaya 70 kali sama dia dengan orang bersugi semaya sekali. Lepas tu sugi gigi ni masuk semaya dah sugi ni kah lek ni pula. Gonyah lek dalam, gonyah lidah supaya nak lidah terlembut. Fok baca Quran dia jadi keras lidah je ledah tu. Tak biasa bersugi. Makan pinai, makan serai pinai, nyom mau. Orang sebut tahu tak bismillah kata. Keras lidah. Yalah tak? Sebab dia lidah keras. Dia tak biasa bersugi gonyah lagi. Orang kata, tok guru ngaji halqah kata bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Musuh gigi je lah. Gonyoh gigi mun titik. Sebab gigi mun lidah mun tu dah. Ya kerah. Pas tambah-tambah fok pagar tak ada. Nak buat mukrak sing tak leh. Tok guru kata sira. Ya sah. Gigi tak ada tak tak leh. Pagar tak ada. Sebab tu pagar tu penting lah. Pagar ya penting. Dah. Supaya kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai' supaya hamba ayat. Tu makhraj ya. Apa tak ada gigi? Dia tak ada gigi. Makhraj dia tak apa, dia tak bunyi syuh dah. Dia bunyi fu. Pas lidah pun keras, gigi pun tak ada, dah sebut makhraj sing tak leh. Sebab tu sunat beruh gigi, sunat bersugi. Lepas tu Nabi nak oyak nah. Nabi kata siapa dia rajin bersugi. Tika dia nak tidur, tika dia nak ambil asmaya, tika dia nak semaya. Pertama sekali orang ni tika dekat-dekat nak mati, roh dia mudah tubik. Roh dia mudah keluar. Makna kata supaya kita tengok orang tu nak mati, bulan tak ada boleh mati. Aduh, panas WO, mek air kek gelebah mek ke deh, panas ni. Bulan, 2 bulan tak mati je, dia panas pedih. Ini orang panggil roh payah tubik. Tapi orang guna sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Nabi kata, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki. Jikalau aku tak bila payah, tak bila suka di atas umatku, aku suruh sugi. Kamu dia siapa dia turut sunnah Nabi. Dia duk ngaku dia umat Nabi. Dia sunnah Nabi, dia berlaku gedak. Dia buat gedak sugi. Maka dia bukan sebenar daripada umat Nabi. Orang sugi satunya mudah nak mati dan roh dia tu baik mudah. Mati sakit sikit-sikit dia mati dah weh. Mati tak payah. Yang kedua orang sugi ni dah. Orang sugi turut sunnah Nabi. Kita duk ngaku umat Nabi. Dia tua laki tak bokok. Belakang tak bokok nah. Dah. Siapa ya wa amal sugi belakang tak bokok omon 60 70 belakang tak bokok. Siapa dia tok sewi belakang tu bokok masa tua bersugi. Yang ketiga, mana oyak sipu-sipu ke gerak pitas apa? Orang panggil cara pitas lalu. Yang kedua, mata tak kelabu. Mata teh. Mata teh. Paharan lah ni 20 akan cuma mata dah. Kadang-kadang 30 tu nampak 2, 3 dah demo tu. Kau tak cerak mu nampak 3. Kadang-kadang nampak kepala turun ke bawah. Orang buat amal sugi mata teh. Lepas tu yang keempat orang buat amal sugi gigi teh. Gigi teh. Poklah ni umur tak ada sampai 18 lagi. Pagar utuh pun lah. Sebab apa? Sebab tak teh, dia tak buat amal, gigi tak ada dah. Dah. Yang kelima, apa dia? Rambut lamak berubah. Rambut lamak berubah. Siapa dia buat amal sugi, amal wayaknya cara pitah lalu. Yang pertama, roh mudah tubik dekat nak mati. Yang kedua, mata apa kita kata laki tak bokok ketika tua. Yang tiga, mata sani tak jadi kelabu. Yang keempat, gigi dia lamak cabut, gigi dia teh. Yang kelimanya, rambut dia lambat berubah. Dah.
Patu yang ke aneh, orang ni payah lupa. Ngaji mudah ingat. Kalau ngapa gapo mudah ingat, kalau budak-budak pun yang ngapa gapo mudah masuk, kalau orang tua-tua pun yang mudah masuk, kerana dengan sebab sugi ya we balgam lendai dalam otak kepala kita. Sebab lendai banyak ni lah yang membawa pada kita ngaji payah, ngapa payah. Yang ketujuh, amal ayat sikit-sikit lah. Orang yang buat amal sugi ni dah, dia waktu baikkan balgam, waktu baikkan lendai dalam kepala dia. Lepas tu yang ketujuhnya, apabila ia sugi saat itu dah, dah Allah Subhanahu Wa Taala saat itu, nah dia tu masuk syurga dah. Lagi pula masuk syurga dengan kebaikan dia bersugi, turutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Sebab tu ibu apa, pergi jaga dah. Siapa dia tak semaya subuh, Allah Ta'ala cahaya di muka. Siapa dia tak semaya zuhur, Allah Ta'ala tak berkat dalam rezeki dia. Man taraka salataz zuhri falaysa fi rizqihi barakatun. Siapa dia tinggal semaya zuhur, orang ni tak ada berkat di dalam rezeki dia. Wa man taraka salatal asri, siapa dia tinggalkan semaya asar, maka tidak adalah pada dia saat itu apa dia? Tidak ada pada dia tu kuwatun. Falaisa fi nafsihi kuwatun, tidak ada pada di kekuatan. Orang jadi kau tak rak. Boleh cek puak tino, puak jatuh, kalau tinggal biasa, tubuhnya nak patah semangat. Dua nak jatuh patah semangat, tak rak nafsu, dan jiwa jadi kau tak rak. Ni boleh cek orang tinggal semaya sah semua. Wa man taraka salatal asri falaisa fi nafsihi kuwatun. Orang tinggalkan semaya asar, orang ni tubuh badan dia satu hari nak kalmuh, kau tak rak, jiwa kau tak rak, nafsu pun kau tak rak, dan hemah dia pun kau tupu. Patu wa man taraka salatal maghribi, siapa yang tinggal sembahyang maghrib, falaisa fi naslihi auladun. Orang ni anak cucu lek nak habis, nak mati, anak cucu tak tertinggal. Patu wa man taraka salatal isya falaisa fi nafsihi rahatun. Orang tak sembahyang isya, orang ni kalau tidur punya tak ada ketenangan. Gitulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba kecek 2 je dah ni. 2 je tapi nah nampak tu nak lagi kan ni. Puas dah kan? Puas dah. Puas dah berhenti dah. Puas lagi ni. Tak apa dah, banyak dah dah. Lepas tu boleh pergi apa-apa kecek saat ni tu, nampak tak ada gerak dah. Lepas tu hodok zong-zong di belakang dia nunggu apa tak tahu lah no. Tagi jual tua nak tahu. Deh, ada tepi-tepi duk bucu-bucu nu zong dah no. Deh, sedapnya babo ceramah. Kamu sedap kau anak duk neroi. Deh, insya-Allah apa keceknya 2 je. Lepas tu pertama sekalinya babo nak wayaknya, deh, nak ulas sikit, ubah sikit hak kecek saat ni. Lepas tu bapa nak berhenti dah, pukul sebelah 2 je dah. Kalau dia mau boleh ambil tu, alhamdulillah, itu daripada Allah, hidayah daripada Allah. Hak mana tak molek, mana tak comel, tak sini, hak tu daripada hawa nafsu bapa sendiri. Lepas tu mula-mula sekali nak anak kita ngaji cerdik berapa dah. Dia cari wating, wazabik, makan tiap pagi, malas suti wating, wazabik 3, tamam boleh suti 2 ting. Kalau nak anak kita cerdik ngaji. Pagi belum makan nasi, makan wating, wazabik, lepas tu watama, baca bismillah sekali, Fatihah, lepas tu baca selawat 3 kali. Siapa yang nak anak ngaji cerdik nah, bapa nak ulai klik sekali lagi, makan wating, wazabik, malas wating suti, wazabik 3. Lepas tu kalau orang jadi kena ngaku nyakit nah maring mulu, ataupun jadi nyakit tai, ataupun jadi nyakit ngengok nai semong dah makan wah ni. Wating wazabik, kalau budak ngaji tak jidik, ngaji bodoh, makan wating wazabik wah tamat, malas sutik wazabik 3, wah tamat boleh sebiji 2 biji. Lepas tu baca patah selawat 7. Lepas tu pagi pas subuh baca pula wating wazabik 3, wah tamat dah. InsyaAllah anak kita akan cerdik. Lepas tu kalau anak kita nak ngaji, mula-mula sekali nak buka kitab, baca Fatihah, baca ayat kursi, lepas tu baca selawat, minta Tuhan sejuk hati, bukakan mata hati. Lepas tu sudah ngaji, hak bapa nak ulas sikitnya, gawa dia sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa 7 kali. Dah. Tu ulai klik dah. Apa tu kalau kita ngaku dah umat Nabi, kita ngaku kata kita ni satu umat Nabi,
maka kita banyak selawat ta Nabi dan kita jagalah semaya jemaah. Maka semaya jemaah ini satu daripada sunnatul Rasulillah dan jalan Rasulullah, cara Rasulullah. Insya-Allah kita akan boleh temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Nabi kenal kita, Nabi jumpa dengan kita, Nabi mengaku kita tu umat dia ibu bapa. Qadar tu dulu dengan kata aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim mali wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat